Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina bi futuhil 'arifin bik. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma 'allimna bima jahilna wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'an ya rabbal alamin. Qala Syekhul Musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Kita muka surat 134 pasal 756. Faslun fi ma la yasihu nikahu illa bihi wa la yasihu aqdun nikahi illa bi wali adlin wa syahidai adlin. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Ta'ala. Allah SWT masih memberikan kelangsungan hayat kepada kita. Alhamdulillah, Allah Ta'ala beri kita Islam dan diberikan iman, dengan mana diberikan kita ada tasdik qalbi, membenarkan semua ajaran Nabi SAW. Dan dengan ada tasdik qalbi itulah Allah Ta'ala jadikan kita boleh dalam keadaan taat patuh perintah dia, tinggalkan larangan, dan masih dihalubakan kita untuk mencari ilmu dan terus untuk mempelajari syariat yang dibawa oleh baginda Nabi SAW, agar boleh kita mengabdikan diri dan jadi hamba dan melaksanakan segala perintah mengikut apa yang telah Allah Ta'ala perintahkan kepada kita, insya-Allah. Jadi kita dalam rangka membaca, membicarakan bab-bab perkara berkaitan munakahat, sambungan bab semalam, insya-Allah. Kata musannif, faslun fi ma la yasihu nikahu illa bihi. Pasal ni pada nak bicarakan perkara yang tak sah oleh nikah melainkan bihi, dengan dengan perkara tersebut. Bab dia sebut pun tak susah mana. Dia kata wala yasihu aqdun nikahi, tak sahlah nikah, tak sahlah akad nikah. Jadi untuk pelaksanaan akad tak akan berlaku illa biwali adlin wa syahidai adlin, melainkan ada wali yang adil dan dua saksi yang adil. Baik. Jadi fakta tu mudah je rasanya, tak sah perkahwinan melainkan ada wali dan saksi. Cuma ada kita sebut semalam, wali ini sepatutnya dia memang ada tertib wali macam mana dia sebut akan datang, insya-Allah. Cuma wali ini asal makna dia waliyah, wilayah. Maksudnya dengan mana asal lughah, antara mana lughawi waliyah makna perintah. Jadi bila sebut wali wazan fa'il, maksudnya yang memerintah, yang mentadbir. Jadi kata waliul mar'ah, maksudnya orang mentadbir, orang mengurus seorang perempuan. Dan kalau ikut kaedah syarak kita, walilah yang sepatutnya orang bertanggungjawab untuk mencarikan siapa bakal berkahwin dengan perempuan perwaliannya. Itulah kaedah asal kita. Cuma pelaksanaan kita di Malaysia ni memang wali nak kahwin mesti ada wali, tapi yang mencarikan pasangan bagi wanita perwalian ni dia bukan wali yang cari, tapi perempuan tu yang cari. Lepas tu baru terhegeh-hegeh mencari wali. Macam tu kan rata-rata kita punya masyarakat macam tu lah. Baik, yang tu yang pelaksanaan macam mana nak ubah saya tak tahu, kena makan masa panjang, kena cerita balik Islam. Dan kalau kita faham tu, penyelewengan yang berlaku ni adalah penyelewengan wali itu sendiri. Sewali dah tak main peranan sebagai wali. Bahkan perempuan yang jadi perwalian tu, dia yang pasal memang basyariyat takaza, istilah Urdu sikit. Betul tak? Pernah tanya Ustaz tak tahu, saya duduk lama sana, saya baru duduk 16 hari, jadi tak apa nak boleh lah kan, tapi nak guna istilah sikit. Saya dia mahu ajar istilah gitu. Basyariyat takaza, tuntutan kemanusiaan ni mesti kalau ramah orang perempuan macam mana orang lelaki juga. Kalau umur dalam peringkat nak remaja ni, dia akan gaduh nak cari pasangan, ingin memiliki dan memiliki
Jadi dia akan ada macam tu. Jadi kadang wali ni tambah wali dah fana gila punya pasal dah tak ada perasaan ingin memiliki dan rasa macam tak dimiliki dah pun. Jadi dia tak ada perasaan macam tu. Dia tak faham wanita perwalian dia tu adalah di sebalik daripada perasaan dia. Lebih kurang itu kot bahasanya. Jadi sepatutnya dia mesti berhati-hati tengok dengan bahasanya ada psikologi lah. Tengok anak perempuan misalnya pakai tudung pun pandai dah menyemat, dah pandai buh gencu, pandai buh pipi merah, contohlah kan. Apa makna itu? Dia dah gaduh nak ada attraction sesuatu lah kan, untuk orang tengok dia, orang pandang dia, bagi orang nak ambil dia buat isteri. Faham lah tu. Jadi pandai-pandailah carikan pasangan untuk dia. Baik, jadi tak sah lah pernikahan melainkan wali. Baik. Jadi asal nak sebut tadi, sepatutnya wali inilah orang paling bertanggungjawab. Apatah lagi kalau macam mana kita bicara awal-awal dalam bab pandang apa tu, wanita pula dalam keadaan memang terpelihara, tak bercampur gaul langsung dengan lelaki, tak ada hubungan pergaulan bebas, tak ada macam tu. Untuk siapa yang akan kenal wanita ni untuk dikahwin ni? Tak ada orang lain melainkan wali lah. Wali lah. Kalau wali mencairkan pasangan untuk anak lelaki pun boleh jugalah. Cuma kalau ikut anak lelaki ni, Allah SWT, kalau ikut kat dia sendiri pun ada pilihan kan, pasal dia boleh pergi jumpa wali yang lain untuk sembang ke, ataupun ada wali yang tawarkan diri pada dia. Antara yang boleh juga adalah kalau orang lelaki ni bapa dia yang tolong carikan untuk dia kan. Kadang-kadang anak lelaki ni dia mentah, dia tak pandai untuk memilih apa yang sepatutnya. Dari segi boleh. Apatah lagi kalau sebut kata memang boleh, bahkan memang dialah yang akan menerimakan nikah bagi anak perwalian dia yang lelaki ni, jika anak tu sapih, jika anak tu gila, dia lah yang akan terimakan nikah bagi pihak anak dia. Jadi pada masa tu wali yang akan terimakan nikah bagi pihak anak dia. Cuma kalau pelaksanaan di Malaysia ni, saya tak bisa tengok lagi ada orang kahwin kan anak perempuan dengan satu orang lelaki yang gila. Memang tak ada lah. Malaysia ni tak pernah tengok pelaksanaan tu, walaupun dalam kitab disebut pelaksanaan tu. Begitu juga kalau sebut satu lagi, antaranya perempuan misalnya yang nak dikahwinkan tu, katalah misalnya masih kanak-kanak, umur 2 tahun 3 tahun, kalau ikut hukum fiqh sah untuk dinikahkan dengan siapa yang kufu dengan kanak-kanak tu. Allah SWT. Kalau Malaysia ni memang takkan jumpa, memang pejabat agama reject terus. Kalau ada masyarakat buat macam mana, terus kena ban terus. Ni ajaran sesat gila, budak 2 tahun bagi menikah, dari sikit dah syarak, tak ada masalah. Dan wali pula mujibir pasangan ni kufu. Pasal maksud perkahwinan ni bukan saja untuk atau hubungan suami isteri, tapi antaranya antara menantu mertua dia, antara kesan lazim daripada perkahwinan adalah hubungan kekeluargaan. Jadi sebab berkahwin tu maka akan terjalin kekeluargaan, ada terjalin mahram dengan sebab musyawarah. Kadang-kadang ada orang yang melaksanakan perkahwinan tu atas maksud itu. Kalau umur macam 2 tahun, lelaki 2 tahun, umur perempuan 2 tahun, bukankah besok nanti dia akan jadi satu lazim menyebabkan dia rasa macam adik dan kakak adik, dan ini dia rasa satu kebiasaan menyebabkan tidak ada timbul yang sedikit minat. Bila contoh dari awal kata tersebut. Dari segi boleh datang tu, kalau dah dewasa pun kadang boleh datang macam tu kan. Jadi lantak lagi ya, kalau ada lah kena faham hukum lah, itu je lah, nak kata apa. Pasal kerana kalau dah dewasa pun, kalau ada perasaan macam tu, sampai dia kata aku anggap kau ni macam mak aku, tu dah jadi zihar. Itu yang kena hukum faham hubungan suami isteri tu. Pasal dari segi kebolehan, jangan kata kanak-kanak, orang tua pun boleh jadi gitu. Itu yang jadi zihar tu. Kadang-kadang bukan faktor awal, pasal tak kerti hukum apa sebagainya lah. Tapi kalau ikut, kalau ada permasalahannya tu, penyelesaian semua ada, siap. Nah, yang tak ada tak apa, belajar dan faham tu, itu yang tak ada.
dari segi penjaga penyelesaian siap cukup. Dan kalau sikit sebut tadi, kufur ni dia tak kait dengan umur. Itu tak sepertinya budak perempuan tu 2 tahun, yang budak lelaki pun 2 tahun juga kan. Tak sepertinya macam tu. Pasal 2 tahun boleh kahwin dengan 30 tahun. Cuma dia tak tasluhu lil wata'i li istimta'. Takkanlah 30 tahun nak pakai budak 2 tahun, dia ada kes sikit. Satu sejarah kita dengar Rasulullah yang masyhur dengar dalam sirah lah, walaupun zaman ni macam-macam orang pertikaikan sirah ini, tapi kalau ikut yang masyhur kita dengar sejak pada dulu, Rasulullah berkahwin dengan Sayyidatina Aisyah kan, umur 7 tahun kemudian bersama dengan Rasulullah dengan Aisyah ni umur 9. Pasal 9 baru ada salahiyat, ada salah untuk boleh ada kebersamaan dengan Rasulullah dengan Sayyidatina Aisyah dari segi bersama suami isteri tu, baru boleh ada istimta' seumpamanya. Tapi kalau 7 tahun masih tak suluh lagi. Jadi dikahwinkan dengan Aisyah umur semuda itu dengan Rasulullah, kalau ikut umur tu lebih kurang dalam 50 tahun lebih, istilahnya kufu. Pasal kufu bukan berkait dalam bab umur, kufu berkait besar dalam bab agama, paling besar. Okay. Jadi tak sahlah nikah melainkan dengan wali yang adil. Wa fi ba'dhin nusakh biwali zakarin, dengan seorang wali yang zakarin, yang lelaki. Baik, jadi dalam matan ada yang sebut dengan zakarin tu, dia ialah wahwa, kata dia, qauluhu biwali zakarin ni adalah ihtirazun anil unsa, adalah untuk pelihara daripada orang perempuan. Maksudnya perempuan dalam bab pernikahan ni dia tidak akan boleh sama sekali jadi wali. Baik, fa innaha la tuzawwiju nafsaha, dan juga nak menunjukkan maksudnya innaha al-unsa ni, seorang perempuan dia tak boleh mengkahwinkan diri dia sendiri. Dia tak boleh kahwinkan diri dia sendiri, dan wala ghairaha, dan dia tak boleh menikahkan orang lain. Jadi wanita dia tak boleh dia jadi wali, dan dia sendiri mewalikan diri dia. Ini kuat bahasanya. Yang ni yang berlaku dalam Syiah punya pahaman yang nikah mut'ah tu ni, pasal mana wanita yang setuju untuk dikahwinkan yang nama mut'ah itu, yang ajaran sesat tu, dia menikah dengan dia, aku nikahkan dia aku dengan kau dengan bayaran RM100 misalnya, pakai. Jadi dia nikahkan diri dia, kalau ikut kaedah tak cukup syarat dalam kaedah kita. Ada jumhur ulama dalam nak sahkan nikah, itulah nama zina. Tapi pada pahaman perempuan yang kepala otak tak betul tu, dia kata itu adalah nikah mut'ah. Tak. Itu istilah untuk mengaburi pahaman-pahaman yang sesat itu, supaya nampak dia macam hak pasal ada istilah nikah, padahal batil. Itu buat sekali lalu ni lah pusing itu. Orang tak berakai yang boleh ikut perempuan tu. Wala yasihu aqdun nikahi aidan illa bi huduri syahidai adlin, dan juga tak sah oleh akad nikah melainkan dengan kehadiran 2 saksi adil. Wa dzakara al-musannifu syarta kullin min al-wali wa syahidain walikut fi qawlihi, telah menyebut oleh musannif syarat setiap satu daripada wali dan syahidain, dan 2 saksi fi qawlihi, pada perkataan musannif. Wa yaftaqirul waliyu wa syahidani, berhajatlah oleh wali dan 2 saksi ila sitati syara'ita, kepada 6 syarat. Al-awalu ay syaratul awal Islam. Baik, fala yakunu waliul mar'ati kafiran, tak bolehlah wali seorang perempuan, yang perempuan ni dia Islam, wali dia kafir, tak boleh. Illa fima yastasnihi al-musannifu ba'du, melainkan pada perkara yang mengecualikan dia oleh musannif selepas pada ni. Dia akan sebut nanti, ada juga kes yang orang perempuan ada yang wali dia kafir. Kalau sebut awal-awal ni, siapa dia? Kalau orang perempuan tu kafir, wali dia kafir. Tapi kalau orang perempuan Islam, wali dia mesti Islam. Tak boleh bapak dia yang kafir mewalikan dia, pasal berlainan ikhtilafuddin tu, menyebabkan tak bolehnya bapak dia mewalikan dia. Pasal mana mungkin anak yang Islam yang jadi wali, yang menguruskan siapa nak jadi pasangan dengan anak dia yang Islam itu adalah bapa dia yang kafir. Mana mungkin?
Bapak takkan faham siapa yang perlu dikahwinkan dengan anak dia yang Islam, pasal bapak dia tak Islam, dia takkan ada fikrah Islam. Satu antara syarat besar ni, wali dia mesti antara adil tu Islam tu sendiri. Itu kan 6 syarat itu, antaranya tak buat dosa dan sebagainya. Pasal anak perempuan ni kalau dia baik, takkan boleh mencari pasangan anak perempuan yang baik ni melainkan bapak yang baik juga. Kalau bapak tu tak baik, maksudnya bapak tu pun tak adil. Macam mana dia nak bagi pada anak dia seadilnya siapa yang kufur dengan anak perempuan dia? Itu kot maksudnya. Jadi dia akan sebut belakang ni nanti yang kes orang perempuan, kalau perempuan tu kafir, jadi wali dia kafir. Yang tu yang memang wali kafir. Baik. Wasani yang kedua syarat dia ialah al-bulugh ila baligh. Jadi fala yakunu waliyul mar'ati saghiran. Tak bolehlah wali seorang perempuan adalah kanak-kanak yang masih kecil. Jadi kalau kecil dia tak boleh jadi wali. Jadi faham wali yang kecil ni mestilah bukan bapak dan datuk. Pasal mana mungkin bapak dan datuk yang masih saghir kan. Kalau pak belakang boleh ya. Kalau bapak yang wali yang perempuan yang kafir, bapak kafir, katakan dengan sebab itu dia masuk Islam, tetapi dia keluar Islam, saya katakan sah dia punya perwalian hanya sekadar untuk anak. Oh, bapak tu pula dari segi keedahnya bila dia masuk Islam, dia nikahkan sah lah. Cuma kita tak tahulah belakang tu dia murtad kan. Kalau kita dah tahu Azali lagi pergi kat rumah Mahfuz, pergi tengok bapak dia dah murtad, bunuh awal ke lah. Tak faham gerah tu yang lain. Dah tanya soalan itu, saya jawab itu je lah. Jadi kalau bapak dia tengok anak dia Islam, bapak dia nak jadi wali juga, untuk macam mana dia masuk Islam, apabila nikah umumnya patah balik lama. Dari segi sah-sah lah dia menikahkan tu. Itu kot. Buluh wasalisu aqlu. Syarat ketiga adalah berakal. Jadi fala yakunu waliyul mar'ati majnunan, tak bolehlah wali seorang perempuan orang gila. Orang gila ni macam mana nak jadi wali? Dia pun kena orang urus. Macam mana dia nak urus orang? Kan? Lepas tu kalau kita tengok Islam ni, Allah Ta'ala bubuh rukun syarat apa sebagainya, macam mana ulama ambil faham daripada hadis-hadis daripada Quran. Memang dia adalah satu ajaran yang sungguh cantik kan? Sungguh cantik aturan itu. Sawaun kata dia, gila yang tak boleh jadi wali ini atbaqa jununuhu, yang kata dia berterusan, berpanjangan oleh gilanya ia wali tadi, waliul mar'ah yang majnun tadi, atau taqatta'a, ataupun terputus-putus ia junun. Pasal al-junun funun. Gila ni ada macam-macam. Ada yang taqatta'a, ada yang atbaqa. Jadi ada yang perpanjangan, ada yang putus-putus. Jadi sama ada putus-putus ataupun yang berpanjangan, atas status dia ada sifat gila, tak boleh jadi wali. Ya. Warabi'u yang keempatnya adalah al-huriyatu, adalah merdeka. Jadi fala yakunul waliyu abdan, maka tak bolehlah wali itu hamba. Pasal hamba ni dia pun milik orang, macam mana dia nak jadi wali pada orang lain? Fi ijab nikahi, pada ijab nikah. Nak ijab dia tak boleh untuk menerima nikah. Wa yajuzu an yakuna qabilan li nikah. Untuk memperjadikan nikah dia tak boleh. Jadi qabul boleh. Siap. Bodoh. Oh, untuk jadi wali ke? Ada itu, ada dia kan naik juru nikah tu muka dia kan. Dia tanya dia, dia ni kalau dulu dia tak pandai. Tapi saya tanya dia kalau gaji sehari boleh 50 bulan 50 boleh tak? Tapi masa nikah tu dia ambil juga jadi wali. Ambil wali dia, masa juru nikah tu tanya dia, kalau ada duit kahwin tak? Dia kata kerja tu kata. Dia kata dia kerja dah wali yang saya tahu. Tak kalau dia Seingat kalau dia sapih, kalau buat wali, kalau sapih masih sah untuk jadi wali. Selama-lama tak junun. Pasal sapih ni dia cuma tak boleh
tasarruf, benda yang manik pada dia adalah tasarruf dalam bab mal. Okay. Tak boleh tasarruf pada dia ialah bab mal. Tapi kalau dalam bab wali, masalah nak menikah, untuk kebolehan dia jadi wali tu lah, asal kita sembang ni kan. Dari segi hukum sah. Tak pandai matematik ke apa, itulah soalan. Satu hari RM30, sebulan apa RM30 lah katanya. Tak apa cerdik dah ni, memang tak cerdik pun. Tapi gila tak, dia sapih. Jadi sapih tu sama ada sapih yang bodoh bab matematik. Jadi faham sapih tu juga. Allahumma salli ala sayyidina. Sapih tu yang istilah orang lurus segala kan. Dari segi hukum sah untuk jadi wali. Lembam pun sama lah. Lembam pun kalau ikut sama juga. Dari segi kebolehan jadi wali tu, pasal dia tak syarat mestilah orang yang tu apa, Rashid atau syarat Rashid. Rashid ni muqabil daripada sapih. Pasal untuk jadi wali tu sah. Saya ingat Dubit dalam bab jadi wali ni, dia macam orang perempuan nak musafir yang mahram bersama dia tu sapih. Orang perempuan nak musafir, mahram dia tu sapih. Sah orang musafir untuk menyebabkan mahram dia tu ada, tapi mahram dia sapih. Lupa ya, tapi dia lelaki lah. Lupa ya, sah. Tak tahu. Seingat dalam bab musafir sah. Sah. Bila musafir tu boleh untuk dia jadi mahram yang apa yang bersama dengan orang perempuan, untuk membolehkan tak jadi haramnya orang perempuan bermusafir itu. Jadi dalam masalah wali sah. Saya ingat dobit dalam bab tu gitu. Pergi nak sebut ni apa? Okey. Hurriyah. Wal khamis syartul khamis, az-zukura tu adalah lelaki lah. Jadi fala takunul mar'atu wal khunsa waliyaini. Perempuan dan khunsa tak boleh jadi wali kedua-duanya. Siap, mudah je tu. Wasadisu yang keenam ni adalah adalah tu adalah adil. Adalah adil. Jadi fala yakunul waliyu fasiqan, maka tak bolehlah wali itu seorang yang fasik. Kalau kita perhati ni bab yang jadi masalah zaman ni, masalah fasik ni lah yang kita tengok wali yang begitu ramai keadaannya fasik. Bila sabit fasik ni, dobit fasik ialah orang buat dosa besar ataupun mengekalkan dosa kecil. Dosa besar apa orang banyak buat? Tak sembahyang, sebelum tak sembahyang tak ngaji tauhid, tak ngaji fiqah, lagi buat amalan apa lagi, jadi fasik. Isap rokok, isap rokok ada kaul yang makruh dia, tak ada lah. Jadi kena faham benda tu salah. Benda yang haram kata halal, kafir tu. Kalau nak hisap, mengakulah aku ni memang bodoh hisap benda haram, tapi aku nak tinggal tak boleh. Dia kena mengaku gitu. Dari segi itu satu hal tak mengaku, wali macam mana? Tak boleh jadi wali. Pasal diri dia pun dia tak sayang, diri dia pun dia tak boleh nak jaga amanah dia untuk dia taat pada Allah Ta'ala. Macam mana dia nak jadi wali untuk memastikan anak perempuan perwalian dia, kalau tak dinikahkan dengan lelaki tu, adalah orang yang memang patuh syarak. Dia pun tak patuh syarak, macam mana dia nak sebut kedik-kedik jadi wali? Pasal kalau faham teori dia tu, pasal wali tak boleh fasik, pasal orang yang memerintah, orang yang mentadbir, yang ditakbir, mana mungkin orang yang ditakbir tu soleh tapi yang mentadbir dia fasik? Tak kena tu, tak matching tu. Itu tak sah untuk jadi wali. Dan kaedah kita, dia akan sebut tertib wali nanti, mana-mana wali yang gugur disebabkan fasik dan sebagainya, dia akan beralih kepada wali abad, maksudnya wali yang lebih jauh. Maksudnya bapak kalau fasik akan pergi Tok Wan fasik, tengok adik-adik sibuk sebapak, adik-adik sibuk bapak fasik juga, tak ada seorang pun, tengok adik-adik sebapak. Tak ada kalau tengok
anak menakan daripada adik-beradik si ibu sebapa. Tak ada kalau anak menakan daripada adik-beradik sebapa. Tak ada juga tengok pak menakan daripada adik-beradik yang si ibu sebapa. Dia ada tertib wali tu lah. Dia nak sebut sipir. Mana-mana wali yang tak dapat tak sah untuk dijadikan wali, maka yang akan menjadi wali ini nanti adalah wali amad, siapa yang selepas dia mengikut tertib. Besar bila dia fasik, gugur perwalian, jadi wujud dia macam mana tak ada. Wujuduhu ka adamihi, adanya dia semacam mana tak ada. Dia dah macam mayat. Macam mayat. Dapat imam pula tu je nak. Dapat imam. Imam apa? Imam tu. Imam masjid. Oh, untuk imam fasik ni. Untuk imam fasik sah jadi imam, cuma makruh. Maksudnya isap okok tu. Lepas tu lepas tu jadi imam elok je. Lepas tu isap okok pula, makruh. Pasal apa? Pasal berimam dengan seorang imam yang fasik. Berimam fasik sama macam berimam kan mubtadi', sama. Ahli bidah. Tapi kalau bid'ah tu Wahabi sampai Allah tak arah, tak disah ikut langsung. Waktu kafir tu Mujassimah. Siap. Itu kalau kita tengok Malaysia ni nak betulkan balik pahaman-pahaman babak macam ni lah, fasik tak fasik, apa mana, dosa tak dosa. Satu benda yang dah jadi kelaziman, buat benda yang tak elok tu, nak ubah ni, dia memang kena ada satu perjuangan yang sangat besar untuk membenterah balik arus kefahaman salah ni. Memang kena kerja besar sikit kalau kita fikir itu. Bayang nak Rasulullah, dia jadi Rasul bukan isap okok, apa dia? Tanam anak perempuan yang hidup. Minum arak macam minum air sejuk. Tapi dalam masa yang singkat dia boleh ubah masyarakat. Jadi faham tu, nak ubah masyarakat ni macam mana? Ubah tauhid dia dulu, ubah akidah dia dulu. Terus nak menterai hukum ada payah tak? Ajar akidah dia dulu, bagi dia faham la ilaha illallah. Yang sepatutnya yang ada ilah uluhiyat ni Allah Ta'ala mesti bagi faham tu, bagi faham sungguh-sungguh. Buat tauhid ni, kita kalau dah betul tauhid, akidah betul, insya-Allah dia punya syariat perjalanan zahir betul. Apa yang berlaku kita tengok dalam masyarakat yang diubah bukan ubah akidah. Sebab akidah ni dia akan melibatkan kefahaman dan dalam hati. Dia ada feel, dia ada faham. Bila dah faham kata orang Ta'ala ni adalah memang ilah yang mestilah kepatuhan mutlak kepada dia, insya-Allah perubahan akan berlaku dalam hidup. Kalau tak ada feel macam tu, kau ubahlah macam mana pun, dan benda yang dia tahu pun dia akan langgar. Satu, kalau kita tengok kat diri kita sendiri pun, kalau ada perkara yang menyebabkan kita masih jadi fasik, jadi tak elok ni, kena perhati elok apa yang masalah besar kat diri kita. Bukan masalah ilmu, bukan masalah syariat zahir, tapi masalah akidah batin. Maksudnya fahaman kita, tauhid kita dengan Allah Ta'ala belum jelas lagi. Kita seolah-olah, kita rasa seolah-olah macam Allah Ta'ala ni macam dia buta, macam dia tak pernah tengok kita, macam dia ni jahil, dia tak pernah tahu hal kita. Memang dari isi mulut kita tak pernah kata Allah Ta'ala buta, Allah Ta'ala jahil, Allah Ta'ala pekak. Tapi dari sisi pelaksanaan seolah-olah Allah Ta'ala pekak, buta dan jahil. Macam mana boleh jadi gitu? Menunjukkan kita punya akidah punya dia sepatutnya dapat yakin. Ini bukan yakin, dia syak karni wala. Syak karni wala. Dia ada aktiviti syak tu. Kalau tak syak pun apa? Akidah dia ke Allah Ta'ala bukan syak pun, faham saja. Faham saja. Itu Allah Ta'ala mendengar. Itu kan? Allah Ta'ala melihat, Allah Ta'ala melihat, Allah Ta'ala mendengar, Allah Ta'ala ada ilmu. Siap. Itu je. Tapi buat kerja seharian macam mana? Macam seolah-olah Allah Ta'ala ni tak pernah wujud langsung. Jadi apa akidah yang ada kat dia? Yakin itu, zon, syak, waham. Itulah waham ni lah. Kalau istilah waham ni, macam mana kata waham ni? Macam kita dengar guruh, tapi langit cerah. Dengar guruh, dia akan ada waham hujan, tak? Tapi nak kata syak, bukan syak hujan, cuma cerah. Hujan ni, tak hujan ni. Dia nyebab ketuhanan macam tu je. Jadi yang ni bukan syak pun, ini adalah waham. Kalau syak karni wala, yang ni pun habislah akidah. Zon ba'akidah pun rosak pasal yakin. Ba'akidah mesti yakin, al-iman huwal yakin. Syak, zon, waham, habis. Yang enam, tak ada iman.
Alhamdulillah. Jadi kalau kita perhati tu, masa kita ni, kalau kita tengok kita sendiri, masalah yang berlaku kat kita adalah masalah iman, masalah yakin. Soal iman wal yakin. Yakin adalah ibadah, iman adalah ibadah, yakin adalah ibadah. Wajib dapatkan iman dan yakin ni. Jadi bila kita tak dapat, antara masalah besar dia bukan orang lain, tapi kat kita. Okay. Saya syarahkan pasik tu sikit. Baik, wastasna al-musannifu min zalika ma tadammanahu qawluhu. Mengecuali oleh musannif daripada semua yang telah disebut syarat 6 tadi, ma tadammanahu qawluhu, apa yang barang yang menghimpun dengan dia ataupun mengkandung dengan dia oleh qawluhu, perkataan musannif. Apa dia? Illa, ni kecuali dia, mustasna ayat dia, annahu la illa innahu illa annahu, bahwasanya la yaftakiru nikahul zimmiyati, tak berhajat boleh menikahkan seorang perempuan yang zimmiyah. Orang perempuan kafir zimmi, maksudnya orang perempuan tu masih kafir lah, tapi zimmiyah maksudnya dia duduk dalam kerajaan Islam, dia ada bai'ah dengan kerajaan Islam untuk patuh ikut hukum Islam, itu ialah zimmiyah. Dia tak berhajat ila islamil wali, kepada Islamnya wali dia. Baik, bila tak hajat pada Islam wali, siapa yang akan menikahkan dia? Tetap mesti ada wali, dan wali dia kafir lah. Bahasa mudah kita sebut, perempuan kafir, wali dia siapa? Bapak dia yang kafir. Macam mana pun antara disyarahkan dalam kitab-kitab besar, kalau panjang pada ini dilanjutkan, mestilah bapak dia jadi wali tu mestilah adil dalam bab agama kafir dia tu. Kalau macam tu sekali, maksudnya kalau dia berpindah bahasa Hindu lah, jadi Hindu, dia nak kahwinkan anak perempuan yang Hindu tu, mesti Hindu yang ikut agama Hindu, bukan Hindu murtad. Untuk bahasa kasar, bukan Hindu yang tinggal dalam agama Hindu, yang Hindu lah tak apa Hindu, boleh Hindu yang rupa binatang lah. Maksud Hindu, kalau dia rupa Hindu, maksudnya dia masih ada agama ni, masih lagi patuh, taat, ada tata susila, ada sopan santun, adalah ikut cara agama, tak minum arak apa dan sebagainya. Mungkin bapak dia minum arak, tak ada ajaran agama Hindu minum arak. Itu kot lebih kurang sebut. Jadi tak boleh bapak dia yang fasik dalam agama yang kufur tu. Baik. Jadi kalau kita faham tu juga, orang perempuan kalau dia kafir, dia nak menikah, prosedur kahwin dia sama macam mana prosedur Islam nak kahwin. Mesti ada wali dan saksi. Tambah atas nama Zimiyah ni, maksudnya dia di bawah pengurusan kerajaan Islam. Perkahwinan dia atas kata orang Islam pun kena daftarkan perkahwinan, orang kafir pun kena daftarkan perkahwinan. Dan untuk berkahwin, dia mestilah juga jaga peraturan pantang larang, dengan bahasa lain tak boleh berzina, tak boleh istilahnya dia menikahkan diri dia. Jadi kalau nak menikah mesti dengan wali, dan tidak akan ada ikhtilat bercampur macam mana kita tak boleh bercampur dalam masyarakat Islam, ada pergaulan bebas. Orang kafir pun sepatutnya tak diberikan peluang untuk pergaulan bebas juga. Pasal apa? Pasal benda tu bila haram pada orang Islam, dia juga adalah haram pada orang kafir. Satu, kalau orang perempuan tu dia tak boleh zina walaupun dia kafir zimmi, macam itulah juga kalau orang Islam tak boleh berzina, macam itulah juga orang kafir yang zimmi, yang zimmiyah sekalipun dia tak boleh berzina. Jadi kalau dia nak menikah, mesti dengan kaedah kita Islam, mesti ada wali dan saksi, mesti ada. Jadi faham tu, orang kafir duduk dalam negeri Islam, dia kena ikut hukum Islam tak? Kena. Sikit kalau kita panjangkan ke luar tu sikit, kat luar tu kita dah dengar dulu cerita bahawa hudud apakah ada dia orang duk ajar. Dia kata apa, hudud ni hanya untuk orang Islam je, orang tak Islam tak payah ikut hudud. Yang ni kalau ayat untuk Allahumma salli alaihi wasallam, kalau ayat ni adalah untuk supaya orang kafir tak bangkang apa yang kita buat, nak melaksanakan hudud, boleh gagah lagi. Tapi kalau itulah akidah kita yang kata orang Islam saja yang boleh dikenakan hukum Islam, orang kafir tak kena hukum Islam, boleh murtad tu. Pasal apa? Menafikan kesyumulan Islam yang kata Islam ni, hukum Islam ni hanya untuk orang Islam, orang kafir tak perlu ikut hukum Islam. Menafi hukum tu salah.
Kalau dia masuk termasuk dalam minal ma'lum fiddin bid-darurah, mengingkarkan hukum tu boleh jatuh kufur. Naudzubillah. Dari segi haram, mesti haram. Memang berdosa dah cakap macam tu. Pasal salah kalau ikut mengatakan bahawasanya hukum Islam ni hanya untuk orang Islam. Orang kafir dibagi pilihan. Kalau berlaku kes-kes macam ni bagi pilihan, nak ikut hukum sibil ke hukum Islam ke. Yang ni bukan ayat yang sepatutnya dikeluarkan bagi orang yang faham akidah dan faham syariat. Jadi orang cakap macam ni, orang faham kebangsaan macam ni lah. Dia ada double standard, hukum ni tambah dalam bab agama. Dibezakan agama Islam dengan orang tak Islam. Kaedah kita dalam Islam, orang tak Islam pun kena ikut hukum Islam. Tambah kita belajar belakang kita ni, kalau jumpa dalam bab-bab pemerintahan Islam, macam mana pengurusan qadi, apa hukum, apa orang kafir zimmi, apa yang duduk dalam negara Islam macam mana, antara hukum hakam yang akan ada nanti ialah orang Islam macam mana wajib tutup aurat, orang kafir pun wajib tutup aurat. Kalau orang lelaki, satu hal orang perempuan, kalau kata orang perempuan Islam kena pakai tudung, kena pakai burdah, orang perempuan yang kafir pun kena pakai tudung, kena pakai burdah tak? Betul macam mana nak beza orang perempuan Islam dengan orang perempuan kafir? Dia mesti ada tanda kat tudung membezakan. Kalau tanda tudung macam ni, color macam ni, ataupun tanda macam ni, ataupun list macam ni, renda macam ni, yang ni kafir. Kalau yang ni Yahudi, yang ni Hindu, walaupun pakai tudung yang sama. Macam mana kita sebut patri Kristian, nan dia yang perempuan tu kan, kat patri dia akan pakai tudung. Dia tak boleh pakai tudung macam mana orang Islam. Dan orang Islam tak boleh pakai tudung macam mana Kristian punya. Orang Hindu yang kalau kata duduk dalam kerajaan Islam kena pakai tudung, dia tak boleh pakai tudung macam orang Islam, macam mana Kristian. Dia mesti pakai Hindu punya style. Yang mengikut kerajaan Islam, yang telah wartakan yang ni adalah tudung Hindu, yang ni ada tanda-tanda macam ni, Hindu punya. Contoh misal, mesti dia patuh dalam etika berpakaian tu. Dan kalau orang Islam dia pakai tudung Kristiannya, pakai tudung tu boleh jadi murtad. Pasal itu ialah pakaian kafir nama dia. Itu undang-undang yang ada lah. Kalau kita tengok awak ujung kitab cara bab-bab macam tu, ada peraturan tu nak menunjukkan bahawasanya orang kafir walaupun duduk dalam negeri Islam, dia tak boleh ikut undang-undang kafir, bahkan dia kena ikut hukum Islam. Itu kira asal gitulah dalam sistem pemerintahan kita. Jadi yang kata hukum hudud ni hanya kena dekat orang Islam, tak kena orang kafir, yang ni bukan pahaman Islam ni. Ni pahaman kebangsaan, bukan pahaman Islam. Itu yang kalau kata nak sebut itu sebagai dasar nak pujuk orang kafir supaya orang kafir ni boleh lepaskan kita untuk laksanakan Islam. Pasal kita nak minta ni hukum hudud yang hanya untuk orang Islam je. Orang kafir kita tak kenakan hukum Islam. Kalau atas ayat macam tu untuk kata memujuk orang kafir supaya lepaskan dulu, lepas tu nanti barulah kita kenakan kelima. Yang tu kut gagah, tapi pahaman tu bahaya juga. Kalau saya kata bahaya. Satu yang hak sebut yang hak, kita tak ada istilah percubaan itu. Bahkan bagi tahu je, kalau kata lani tu dari si ayat undang-undang ni, ayat fakta mantiki ni, kalau kita orang Islam lani kita tak ikut hukum Islam, pasal ikut orang undang-undang kafir. Macam mana kita orang Islam boleh ikut undang-undang kafir, boleh relakan diri ikut orang kafir? Tak boleh ke orang Islam bila dah negara ni negara yang agama rasmi dia, agama persekutuan adalah agama Islam, bila dah buat undang-undang Islam, tak boleh ke orang kafir ikut agama Islam? Tak boleh ke? Apa masalah? Kalau orang Islam pun boleh ikut cara hidup orang kafir, undang-undang orang kafir, apa tak logiknya yang menyebabkan orang kafir tak boleh ikut undang Islam? Apa masalahnya? Apatah lagi kita dah faham hukum Islam ialah hukum yang terbaik, macam mana boleh nak kata orang kafir tak boleh ikut hukum Islam? Menafikan tu dia lah satu masalah dalam bab akidah. Itu kena jaga ke bab-bab yang tu. Pasal orang yang tak faham macam ni, memang dia akan jadi masalah dalam masalah nak memperjuang, nak melaksanakan Islam. Kaedah kita memang wajib. Cuma kalau lanjut panjang sikit lagi di situ, cuma untuk awak tak buat, banyak lagi benda yang nak diutamakan daripada nak melaksanakan hudud tu. Contohlah kan, bukan maksudnya kita tak nak buat, tapi akidah pun kalang kabut, Wahabi pun melambat lagi. Kalau buat hudud pun agak selesai, tak selesai lagi. Pasal akidah tak betul lagi. Kalau buat hudud pun dah berjaya, sukses lah, tak lagi. Kalau dah buat apa-apa, jadi besar kita apa? Kalau tengok besar tu akidah kita yang dalam keadaan, kalau katalah hudud ni kita benda yang hukum kita tak boleh nak dapat lagi, pasal kelulusan tak ada, kemenangan tak ada, majoriti tak ada. Yang tu gede-gede nak buat. Akidah ni benda yang memang kita boleh dapat. Kita memang boleh dapat beriman Allah Ta'ala yang 100%.
kita boleh dapat akidah mantap punya pada Allah Ta'ala. Kita memang boleh usaha, boleh pergi belajar, boleh pergi jumpa tok guru, boleh pergi buat daurah, boleh pergi menuntut ilmu, pergi cari tempat yang ada orang ajar tauhid elok-elok. Kita boleh pergi belajar dan dapat iman yang mantap. Kalau ikut tertib betul-betul dengan ada disiplin ilmu, disiplin tarbiyah betul-betul, ada pula mursyid yang tunjuk kita, boleh jadi wali. Pasal wali boleh diusahakan, boleh buat, boleh dapat, pergi cari. Yang tu memang ada kuasa kita, belanja pun ada, duit pun ada, tapi kita tak pergi cari. Dan tak ada siapa nak halang kita pergi buat tu. Yang tu kita tak buat. Yang nak buat hudud ni ada halangan, gede-gede nak buat. Cerdik tak cerdik? Kasar sikit lah bahasa tu kan. Saya ngaji antara guru-guru duk sepak tu lah. Satu kami duk pondok dulu lah, antara tutup guru duk sebut, bila dia sebut macam tu yang bila dah main musim pangkah je lah, tapi nak gede-gede sangat, nak bagi parti Islam menang untuk merintah tu, tak tahu mana lah kalau saya nak guna bahasa itu. Pasal apa? Ada benda yang lebih besar yang sepatutnya memang dalam bidang kuasa kita boleh buat, yang tu kita tak bersungguh-sungguh buat. Yang mana yang kita tak boleh buat lagi ni, bahkan ada halangan pula, macam-macam halangan, susah lah tu nak dapat. Yang tu gede-gede buat. Boleh faham nak cakap apa tu? Sembahyang Jumaat tak ada pun gede-gede lagi sembahyang Jumaat. Baca Quran tak ada pun gede-gede sembahyang baca Quran. Kenapa dia gede-gede nak pergi pasal benda? Dia kena tipu dengan syaitan ni. Seronok sorak ya orang. Seronok tengok bendera. Oh bendera best. Seronok tengok bendera ya orang. Tapi sendiri macam mana? Kita pun kelang kabut lagi. Kita pun berpilah dengan masa tu. Kita punya akidah pun dengan Allah pun tak apa ingat. Dengan Allah pun acuh tak acuh tu ya. Kalau kata akidah, yang kata yakin, yang kata zon, syak, waham, silap, zero, kosong. Kalau Allah Ta'ala ni tak ada hati langsung dengan Allah Ta'ala. Tak pernah ada rasa rindu nak ibadat, nak sembahyang, nak solat, nak baca Quran, nak taat, nak patuh, nak ingat dia, zikrullah, nak besarkan dia, agungkan dia. Tak pernah ada rasa macam tu. Jadi masalahnya kat kita, bukan masalah dekat orang lain. Sedangkan kuasa pula ada kat kita, keupayaan ada kat kita, belanja ada kat kita, peluang pun ada kat kita. Tak ada siapa halang tu. Yang halang tu punya kita. Yang halang tu kita yang tak mau mengaji, kita yang tak mau belajar, kita tak lawan nafsu kita. Kita. Masalahnya apa? Masalah kat kita. Saja ke sana sikit nak menunjukkan hukum-hukum tu lah. Asal nak cerita, asal hukum orang kafir duduk negara Islam. Itu asal ceritanya. Dan wala yaftakiru nikahul amati ila adalati sayyid. Dan juga tak berhajat oleh menikahkan seorang perempuan hamba kepada adilnya sayyid dia. Asal orang perempuan nak menikahkan dia, bukan wali dia, tapi wali dia adalah sayyid dia. Jadi kalau sayyid dia, kalau amah tu adalah kafir, yang menikahkan dia adalah sayyid dia. Tak syarat sayyid dia Islam. Jadi fa yajuzu an yakuna fasiqan. Dan boleh kata dia bab sayyid, sehingga bukan saja bab masalah Allah SWT, masalah adil, bahkan bukan adil, bukan saja masalah Islam, bahkan masalah adil pun tak syarat. Pasal sayyid dia tak syarat adil. Pasal kuasa yang dapat pada sayyid dia bukan kuasa dengan nasab. Tapi kalau kafir zimiyah tadi dengan bapa dia yang zimmi, mestilah bapa adil dalam bab agama kafir zimmi tu. Macam mana kita Islam, mestilah wali adil dalam bab agama Islam. Tapi bab sayyid tak perlu syarat adil sayyid. Satu, dia boleh fasik. Pasal apa? Pasal sayyid kuasa dia bukan dengan nasab, tapi kuasa dia adalah dengan wala, dengan jadi sayyid tu. Jadi wala tu jadi sayyid. Macam mana qadi, naib qadi, hakim, pendaftar, apa dah ni, kalau belah Kedah Tok Imam yang jadi juru nikah tu, bila dah sah dapat tauliah pada sultan, dia dapat kuasa wilayah untuk menikahkan bagi siapa yang tak ada wali baginya. Tak syarat mesti apa qadi, naib qadi, itu istilah dulu lah. Pendaftar, juru daftar, imam yang dijadikan sebagai pendaftar nikah ataupun juru nikah, tak syarat untuk dia mesti adil, bahkan boleh fasik. Pasal kuasa dia adalah kuasa wilayah, bukan kuasa dia dengan kuasa nasab.
Ini tempat-tempat perbezaan yang kalau kita belajar fiqh nak ambil faham ni, situ tempat beza-beza ni. Kalau orang kata Tok Naib tu pun Pasik juga, Tok Naib Pasik tak apa, dia sah untuk menikahkan. Tapi kalau bapak Pasik, gugur hak dia, dia kena cari orang wali abad, kena wali abad. Itu dulu biasa kita dalam kitab. Baik, wa jami'u sabaqa, wajib wa jami'u ma sabaqa fil wali mu'tabaru fi syahidaini nikahi. Kesemua barang yang telah terdahulu pada wali, kata dia, adalah juga dikira pada dua saksi nikah. Jadi orang yang nak jadi saksi, jadi bila sebut dua ni pun, dua sekurang-kurang, lagi ramai lagi bagus. Dan dua ni yang besar ni ialah dua yang, kalau nisbah zaman kita ni, dua yang tertulis dalam surat nikah tu, dan dua yang dapat duit tu lah. Duit jadi saksi nikah. Dan ni jadi saksi boleh dapat 20 ringgit. 20 ringgit. Belikan menur 2 kilo habis. Ya. Contoh yang tadi kalau bapak dia maksud bapak dia asalnya agama Kafe. Dia masuk Islam dengan anak-anaknya, tapi masa dia kahwin dengan masa dia bukan Islam tu bukan syarat-syarat. Contohnya dia dah mengandung siap dah kahwin, kemudian dia bin anak, kemudian anak tu nak kahwin, adakah bolehkan bapa tu mewalikan anak Islam? Bila masuk Islam, dia anak-anak Islam juga. Seingat saya, mana-mana kes yang telah berlaku di luar Islam, sama ada perkahwinan, nisbah nasab, keturunan, apa yang dah berlaku sebelum dia masuk Islam, apa yang ada, bila semua convert masuk Islam, pakai je. Walaupun dulu anak macam-macam kira orang kafir, apa ada undang-undang kan, apa-apa undang-undang sangat, kadang-kadang dah pakai lama dah baru kahwin. Itulah kot lebih kurang bahasanya. Apa yang bila dia masuk Islam macam mana, pakai je apa yang ada. Pasal masa dia dulu pun, kalau kata dia ikut syarat, tak cukup syarat ke, tambah dia duduk dalam kajian Islam ke tak kajian Islam ke, kadang undang-undang tu memang ada, tapi tak iktibar pun sebenarnya, cuma nak mengejar satu peraturan. Jadi bila dia masuk Islam macam mana tu, yufar lahum ma qad salaf. Sehingga dalam tafsir kalau sebut ayat Quran macam tu, tapi hukum fiqh selama mana duk ingat pun, mana hatta dia kata macam ni, kalau ada orang kafir, masa dia kafir dulu, untuk dia nak berkahwin ni macam ni, macam mana, buat lagi anak dia orang, bawa balik negeri dia, itu adalah perkahwinan pada dia. Katalah satu puak ni, dia punya pahaman perkahwinan macam tu, pergi negeri orang, buat lagi anak dia orang, bawa balik pakai, betul, itulah bini dia, betul, dua-dua masuk Islam, macam mana, sah suami isteri, sah suami isteri, tak perlu nikah lain. Seingat dalam bab nikah, apa yang berkaitan dengan dia, termasuk nikah ni, bab membintikan anak dulu luar ke, sebelum illegal tak illegal, sah tak sah ke, bila dia masuk Islam je, apa yang ada sebelum dia masuk Islam tu dipakai. Sama ada bab nikah ataupun masalah penisbahan anak, sama ada sebelum nikah ke lepas nikah ke, adalah dipakai. Baik. Yang keduanya macam contohnya tuan katakan tadi, telah negara Islam tadi, dan memertabikkan sebuah negara Islam yang mensyaratkan apa ni, penduduk yang kafir tu mengikut cara Islam. Bagaimana pula kalau macam orang lain, orang asing datang untuk lawatan ke negara Islam, adakah dia juga termasuk dalam bab macam pakaian macam tadi? Kalau ikut, ya, jawapannya ya. Kafir yang memang nak duduk dalam negara Islam macam tu, dia perlu bai'ah, perlu persetujuan khalifah dan sebagainya. Kalau ikut peraturan Islam macam tu, dia mesti nyatakan pula kepatuhan dia untuk ikut ajaran Islam semuanya. Begitu jugalah mana-mana kafir yang datang, istilahnya untuk melawat Malaysia dan sebagainya kan, atas kata Malaysia ni negara Islam lah. Bila dia dah masuk, ya, tetap peraturan yang sama. Dia masuk mesti istilah lah ni panggil apa, briefing dulu. Engkau nak masuk dengan kami, kalau katalah pasal ni peraturan dunia pun kan, nak masuk kapal terbang apa, kena buat minta visa dulu kan, kena buat visa dulu. Siapa nak visa tu, kalau nak masuk Malaysia contohlah, mestilah duta-duta siapa yang bertugas
tempat-tempat duta yang dia nak minta mohon visa ni nak masuk negeri kita daripada orang luar, orang kafir lah tu, masuk kena briefing dia dulu. You want to go to our country? Yes. You know Malaysia is a Islamic country? Yes. Beritahu kata. So if you want to go to our country, this is dressing etika. You must wear like this, like this. You cannot wear like this, like this. Otherwise, you will kena macam ni. Your wife mesti macam ni. If you want to drive a car, you must drive a car like this. Your wife also you must use hijab. You must ada indicator like this, because you are not Muslims. Both of you are not Muslim. You must wear hijab like this. If you want to wear jubah, your jubah is like this. Betul baru visa kat dia, baru dia masuk. Betul kan? Kalau Quran sebut macam mana? Wa in ahadun minal musyrikin istajaraka fa'ajirhu hatta yasma' kalam Allah. Kalau ada mana-mana satu orang kafir nak berjiran, maksudnya nak masuk dalam negara Islam, orang salah kata apa? Wa in ahadun minal musyrikin istajaraka fa'ajirhu, maksudnya kamu terima apa yang dia nak minta tu, fa'ajirhu hatta yasma' kalam Allah summa ablighu ma'manah hatta yasma' kalam Allah. Jadi kamu bagi dia masuk, dan bagi masuk tu sehingga dia dengar kalam Allah. Ulama tafsir syarahan kata hatta yasma' kalam Allah. Apa kalam Allah tu? Segala hukum hakam yang sepatutnya dia kena faham bila masuk dalam Islam tu, bagi tahu. Dan kalau faham hatta yasma' kalam Allah, apa dia? Dakwah di Islam dulu. Do you know Malaysia misalnya lah, saja saya nak tunjukkan apply nak syarahan ayat Quran tafsir yang ulama sebut apa maksud ayat Quran tu. Sepatutnya kata, do you know Islam? Actually has just a little knowledge lah about Islam. You know what is your religion now? Nak masuk tu bagi siap briefing kat dia. You are Christian. What do you opinions about God? We have 3 God like this. No. The true God is only one. The 3 God is also one. No. Sampai dia faham tu, hatta yasma' kalam Allah. Bila dah setuju apa, you know now you know Islam. Yes. You want to be Muslim? Till I come to your country, I see what happen. After then I told you whether I want to be a Muslim or not. Ada bunyi yang putih kan. Betul, dia bagi kita dah cerita dah Islam kat dia, betul bagi visa kat dia, dia masuk nanti tambah dia tengok, what a very nice country, this is Islam. Why do you tell me? Kenapa tak cerita kat aku dulu lagi, ini dengan Islam? Dia terkesan dengan suasana Islam, dengan baiknya, dengan akhlaknya. Now I want to be a Muslim. Dan kaedah dia, bila dia setuju ikut kalam Allah apa, summa ablighu ma'manah, sampaikan dia di tempat yang aman. Maksudnya kena, bila dah setuju bagi dengar dia apa hukum tauhid apa, letak tempat aman, maksudnya kita tak cederakan dia lah. Berapa? Pasal yang ni namanya kafir musta'man. Kalau atas istilah lah, maksudnya kafir yang datang ziarah Malaysia, yang kita dah bagi briefing ni tentang Islam, dia pun setuju, dia pun faham, dia tahu apa peraturan Islam yang sepatutnya diikut dalam negara Islam. Ablighu ma'manah. Jadi kita tak boleh apa-apa kan dia. Bunuh tak boleh. Dan bunuh adalah satu kesalahan. Macam mana pun tak ada kena kisos pasal bunuh orang kafir, tapi salah tetap salah, bahkan kena diat. Cuma diat dia bukan diat bunuh orang Islam, bunuh orang kafir. Dia adalah kadar berapa kalau kita belajar buat kisos. Itu buat detail lah kalau ikut Islam. Kalau kita tengok bab-bab tu, kalau kita pernah belajar bab-bab peraturan dalam negara Islam macam mana, tengok. Memang kalau melaksanakan hukum Islam betul-betul ni, orang kafir bila masuk negara Islam, kalau dia tak masuk Islam sajalah. Tapi apa yang berlaku kat kita macam mana? Orang Islam sendiri tak ada selera dengan orang Islam dalam negara Islam. Pasal apa? Pasal dia tak ditakbir dengan cara Islam. Itu masalah kita. Pasal kita ditinggalkan dengan sistem British. Walaupun British tak ada, apa yang ada sistem lah ni, British pun tak buat seteruk itu. Itu kot. Ini yang kita nak betulkan balik ni. Yang kalau kita duduk suasana pondok mengaji, tok guru ada, masih dapat lagi lah suasana yang setidaknya suasana ilmu, boleh faham macam ni tuntutan syarak.
Bila kita tak pernah belajar lah, kita rasa macam kita dah Islam 100% lah, tak ada gangguan apa dah. Dah rasa bagus lah. Yang bila kita rasa bagus, tak percaya, pergi keluar negara sikit. Tengok kita sebut misalnya India, kita faham India tu macam India Hindu sini tak? Pergi sana. Saya nak sebut contoh tu pasal saya lah dulu pun tak pernah sampai, tak tahu macam mana apa Bila pergi sana, tengok-tengok, bagus pada kita lagi. Tempat saya pergi Hyderabad tu 98% Islam. Ekonomi semua Islam. Bangunan semua dia kata semua orang Islamnya. Semua Islamnya. Kalau kerja kuli ni, kerja kontrak, kerja buat jalan, kerja buat rumah, semua Hindu. Semua Hindu. Punya best tempat tu. Pergi pula jumpa, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Khairat. Lagi dia tanya datang dari mana? Malaysia. Dia orang putih macam kita ke, orang putih je boleh cakap. Rata-rata boleh cakap bahasa Inggeris lah. Urdu awak pun nak belajar. Apa nak cerita ni? Nak cerita bila pergi sana tengok, walaupun kita faham India tu kafir lah, banyak kafir. Pergi sana tengok bagus daripada Malaysia lagi. Bagus daripada Malaysia lagi. Perjalanan hidup dia tu masih bagus lagi. Masih lagi orang kata melaksanakan Islam yang lebih baik daripada apa yang kita boleh laksanakan Islam di Malaysia. Nak tahulah pergi. Hukum dia pasal dia pemerintah dia memang tak laksana Islam. Tapi walaupun pemerintah dia tak laksana Islam, masyarakat dia memang bertongkol lomoh lagi untuk pergi belajar Islam, buat Islam. Pasal nak buat hukum Islam ni dia tertalu atas pemerintah. Bila kita buat tak ikut pemerintah dia, nanti dia masalah. Macam mana pun umat Islam tak jadi masalah dalam sesama orang Islam. Tak sampaikan tak perlu buat hukum-hukum Islam tu. Pasal apa? Pasal orang Islam tak bermasalah. Pasal apa orang Islam tak bermasalah? Pasal kalau masalah tauhid, memang kalau kumpulan yang tempat saya pergi ni, memang kalau dia tauhid, memang kelas engineering pun dia punya base dari tauhid. Ada kolej perubatan pun dia punya base dari tauhid. Yang memang tahfiz, mengaji alim, mengaji kitab ni, kitab macam mana kami mengaji kat pondok serupa lah. Tafsir dia Ruhul Ma'ani, pakai Khazin, pakai Sahih Bukhari, pakai Umdatul Qari, Fathul Bari, sama lah kitab mutabar ulama sama. Apa saya nak sebut ialah yang ngaji alim memang ikut peraturan tauhid apalah. Yang ngaji akademik ni pun, kolej pun asas dia ajar tauhid. Dan kolej pun ada orang Islam mengaji, ada orang kafir mengaji. Cuma detail tu saya tak tahu lah pelaksanaan dia macam mana. Asal saya nak sebut ialah nak kata, bila kita pergi negeri orang yang kita duk sangka Malaysia ni bagus Islam dia, pergi kat sana, tak challenge lah Malaysia, no challenge. Bagus banyak daripada kita. Bagus banyak. Dia kalau pergi sana tak akan jumpa sebilik je ni, lelaki duduk satu majlis ni dengan perempuan satu majlis, perempuan duduk belakang, lelaki duduk depan. Sana tak jumpa. Kalau lelaki semua. Perempuan kalau ada pun satu bangunan lain, dia pun speaker, dia dengar. Takkan campur sebilik je ni. Tambah makan sebelah, aku sebelah. Tak jumpa. Maksudnya dari segi pengasingan dan nak kata tak ada ikhtilaf antara lelaki perempuan tu, sana lebih terpelihara daripada sini. Saya duduk 2 minggu sana, balik Malaysia je saya pening. Bukan balik Malaysia, balik kat rumah, kat airport, turun ke lagi pening. Allah. Pening. Sana minta sedekah pun pakai je ni. Dan telah di briefing, jangan bagi walaupun sekupang. Bagi dia ikut ambil rumah. Cocok lah nak syarah kan. Tapi nak sebut kata dari segi pelaksanaan hukum sana tu saya tak tahu lah macam mana. Hukum apa, pasal kita pun duk tak ada nak kisah hukum hakam dia orang, pasal duk kira apa yang sepatutnya kena belajar bab akidah. Pasal pergi sana pun pergi belajar takut. Okey, jadi apa syarat yang ada pada wali, macam itulah juga syarat pada saksi. Siap. Wa amal ama fala yaqdahu fil wilayati fil asahi. Adapun buta tadi, maka tak jadi cedera ia buta ni pada menjadi wali fil asah, fil qauli asah, fil wilayah maksudnya fil kauni waliyan.
Maksudnya pada keadaan ama ni, orang yang buta ni, pada sifat kebutaan itu menyebabkan dia jadi wali, tak ada masalah dalam masalah fiqh. Nampak yang buta siapa? Bapak. Bapak yang jadi wali boleh? Boleh. Siapa? Bapak. Dia memang tahulah anak dia. Sama ada dia buta tu, buta daripada asal lagi, ataupun buta sebelum ni celik, selepas tu buta. Jadi untuk dia jadi wali pada anak perempuan ni tak ada masalah. Okey. Sebab orang buta ni babak keturunan biasanya mereka kalau nisbah kenal dan prihatin, lebih kenal daripada dan lebih prihatin daripada kita yang celik. Siap. Itu kalau tak ambil dengan kaedah-kaedah teori apa hujah tu pun, dalam kitab ulama dah sebut dah, orang buta tak jadi penghalang untuk mengesahkan wilayah mereka jadi kepada perempuan perwaliannya. Okey, siap, selesai. Habis. Faslun, ada soalan tu? Bisu boleh ke? Bisu pun dari segi wilayah tak ada masalah. Cuma dia nak ijab tu susah sikit dia. Susah. Boleh wali dia kan? Macam ayah dia. Taufik tadi kan boleh ayah dia. Maksudnya pengantin lelaki tu lah untuk dia kubul nikah tu. Boleh. Kalau ikut antara kaedah dia, memang yang akan mengkabulkan bagi orang bisu, bagi pengantin lelaki yang nak ijab, nak kabul nikah ni, memang wali dia. Pasal lafaz sebut mulut tu mudah untuk faham kan. Dia lah nanti kalau dia pandai bahasa, dia akan wakilkan bapak dia untuk menerima nikah bagi pihak dia. Betul. Tapi kalau kata wali yang nak menikah tu bisu, payah sikit lah. Jadi dia kena wakil pada orang lain lah untuk mewakilkan untuk mengijabkan nikah. Lain? Ustaz, kalau kumpul dua Ustaz, bisu pun buta sekali. Bisu buta ni dua-dua sekali jarang ada lah. Kalau ada pun umur tak panjang. Selalu kan. Pasal bila buta pun buta dan bisu lah. Pekak silap. Buta dan bisu memang ada. Tapi pekak, buta dan pekak saya silap sebut, silap tengok, silap ambil perhatian sikit tu. Kalau buta dan bisu mentuzur lah, pasal dia nak komunikasi tak boleh. Kita pun tak tahu hal dia, dia pun tak tahu hal kita. Sebab dia mata tak nampak, mulut bisu, dia dengar je. Bayang tak kalau ada suasana yang tak sempurna. Memang kalau faham tu, masalah dia bukan masalah buta tu, tapi masalah dia akan jadi tak tahu apa-apa, lebih teruk daripada orang yang sapih tadi. Lebih teruk daripada orang sapih dari sudut apa kerja dia, tugas dia. Pasal bila mata tak nampak, mulut bisu, tinggal dengar gitu, jadi apa keupayaan yang dia boleh buat. Jadi kalau faham tu, keupayaan yang dia wali tu tak boleh. Pasal interaksi tu tak ada. Itu kan maksudnya macam tu. Pasal kalau buat taklif, kalau memang buta dengan pekak tu memang tak ada langsung lah. Tapi kalau buta dengan bisu, telinga, taklif ada lagi. Cuma itulah, kalau kita nak ajar dia sesuatu pun sangat susah. Macam mana pula untuk dia nak menguruskan jadi wali? Memang faham tu tak munasabah untuk dia jadi wali. Tapi kalau buta semata-mata masih sah. Ada lain? Pernikahan yang diteruskan daripada wali ataupun saksi yang fasik. Macam mana? Maksudnya apa status dia? Kaedah dia bila tak cukup syarat tak sah. Apa nikah yang dah berlaku tu, kalau memang tak diketahui kan status wali dan saksi itu sebenarnya apa, dan apa yang dah berlaku tu, yang tu dipanggil wati syubhah. Pasal mereka bukan maksud untuk berzina tapi di atas tak ada pengetahuan mereka, rupanya saksi ataupun wali tu tengok tak sah, bukan orangnya, dengan bahasa mudah itulah, bukan orangnya untuk menjadi wali ataupun saksi. Ternyata pernikahan tu batal. Memang dari segi hukum dia kena akad nikah lain, itu tangsi akad nikah, dan apa yang berlaku mereka tu tambah dah dapat anak dan sebagainya. Dari segi hukum mereka ni diistilahkan apa, kebersamaan suami isteri itu dipanggil mut'ah. Silap mut'ah apa? Ini dengan mut'ah. Syubhah. Silap. Sorry. Dipanggil wati syubhah. Syubhah pasal apa? Pasal masing-masing bukan maksud zina.
pada sangkaan mereka dah sah nikah, tapi ngomongnya tak sah. Jadi dah berlaku apa yang berlaku. Untuk macam mana? Syubhah. Bila istilah waktu syubhah ni, nasab dikira dan disebah pada bapak. Cuma dari segi akad nikah kami akad nikah lain. Ya. Kira siapa yang boleh yang autoriti yang untuk mengklasifikasikan itu dalam punya wati syubhah sebagai tak bermakna anak wati syubhah. Sedangkan dia kena ada satu mekanisme untuk menentukan waktu fasik ataupun tidak. Dia mekanisme dah ada dah. Kita lah pula tak peduli, itu je. Orang autoriti untuk menghukum. Adakah kita semata-mata ke ataupun pemerintah ataupun mahkamah? Dia kalau ikut semua orang bertanggungjawab itu, hukum masuk ulun. Jadi kalau kata mekanisme benda dah ada. Jadi kata siapa yang ada autoriti, semua orang ada autoriti, terutama orang pegang jawatan. Dia lah masuk ulun dan arwah yati. Jadi maksudnya kalau Tuan Naib, dia kena jaga Tuan Naibnya. Kalau saya buat misalnya ni, kalau kata perempuan pun, katalah dia kenal bapak dia, dia tahu bapak dia macam ni, dia tahu status wali patutnya tak sah, PBC lah kata Tuan Naib tu. Tuan Naib, bapak saya ni mengukur kuat semayang tak mana. Apa lah, bagi dia tahu hal tu. Pasal Tuan Naib pun bukan kena semua orang kan. Khabar gini. Terima kasih lah khabar. Tu Datuk ada ke? Datuk tak ada lah. Tu siapa? Ada adik saya seorang mengaji tahfiz, umur 18. Dia memang boleh jadi wali. Khabar lah. Kalau dia faham, dia sendiri kan boleh sebut status tu. Jadi Tuan Naib dah kena pandai pula. Pasal main wali, kata ni apa? Bapak bapak nak jadi wali lah Tuan Naib. Sekali-sekali dia nak sulung ni. Dia kan cerita macam tu lah. Pada dia tak ada apa-apa lah. Dia tak ada rasa masalah kan dia. Kalau kita pancung dia terus, wali Syekh rokok kuat semayang tak pernah macam. Betul lah, pun tak rokok kuat. Tuan Naib kita dah sebut tadi. Tuan Naib saya dah sebut tadi. Tuan Naib saya dah sebut tadi. Tuan Naib saya dah sebut tadi. Apa saya sebut ni? Dia buat wilayah. Dia bukan mak nasab. Lain tu. Itu lah, nak bertikai isap rokok Tuan Naib tu, dia tak macam Tuan Naib bertikai wali isap rokok tau. Okey. Kalau Tok Imam ni terus pancung bapak dia tu kata isap rokok dengan sembahyang subuh pun tak pernah. Macam masuk surat khabar berita harian muka utama tu. Apa kaedah dia? Dan jadi ni anak membalah, nak sulung ni itu. Pandai bagi nikah ke? Tak pandai. Bagi Tok Naib lah. Okey, tak boleh tu. Sudah. Dia pun dah bagi satu kan. Tapi kalau ikut di atas maklumat yang kita terima. Saya bagi contoh je nak kata, siapa ada kuasa tu, maklumat dah dimaklum kan. Dengan setiap orang ada ilmu, dia akan bertindak dengan ilmu yang ada oleh dia. Dah maklum macam tu, jadi dia panggil lah anak yang ngaji tahfiz tu mana? Ada kat luar, nanti saya panggil. Bapak tak tahu status kan. Dia tak tahu apa masalah pasal apa Tuan Naib panggil anak dia hak mengaji tahfiz tu. Padahal anak perempuan ni bagi tahu dah kan, gini tak pun yang mengaji pun bagi tahu, anak dia pun bakat mengaji, bagi tahu lah abah ni macam ni. Sebenarnya ayah saya tak layak, tapi Tuan Naib pandai lah psikologi kan dia. Nak malukan dia, saya pun boleh malukan dia, tapi pandai lah Tuan Naib buat. Tapi saya sepatutnya jadi wali, saya pun wakilkan Tuan Naib lah untuk nikahkan akak saya ni. Okey, selesai. Dapatlah kuasa wilayah tu. Kuasa wilayah tu. Untuk bapak tu macam mana? Yang sembang je lah. Sagi kalau kata dia wakil pun, saya wakil Tuan Naib lah untuk menikah ni. Awak tak biasa, anak sulung pula. Tak pandai. Tak apalah tu. Saya agak dah kan. Padahal dia cakap tu kan pakai. Pasal dia bukan wali pun. Kuali. Tapi dah sah belum? Orang macam ni lah. Jadi maksudnya sama-sama lah. Jadi kalau kes macam yang sebut tadi tu, dia lah misalnya berlaku laporan, ada orang bising misalnya selepas daripada perkahwinan berlaku, saksi apa-apa, kau kahwin, saksi kau siapa tu? Orang ni, woi, hak tu kaki ni woi, kau ni. Pula dah kelang kabut kawan ni. Dah siapkan nikah, dia akan nikah lain. Untuk yang dah berlaku, kau dah hasal mahasal tu, tu yang waktu cuma. Ya, kadang-kadang pembuktian tu kadang-kadang dia tak boleh gitu. Dia akan kata dia difitnah dan sebagainya. Dia kena satu kalau hanya GC orang kata, nanti susah nak terima.
dia kena ada authority yang betul, contohnya hakim, mahkamah. Dia akan mensabitkan yang wali itu oleh fasik dan menunjukkan dan memerintahkan untuk wali hakim dan sebagainya ataupun wali akal. Jadi ketika akad itu berlaku, saman malu daripada pihak wali tak. Bila sembang undang-undang Malaysia ni dia gitu. Dia akan jadi berserabut tu. Saman malu lah, authority lah, apa-apa. Kaedah fiqah ulama kita sedang je. Masing-masing tahu hukum dah, siapa dia adil tak adil. Siap. Macam mana pun memang dari segi kaedah prosedur Islam pun, bila benda tu agak serius, mensabitkan apa pertuduhan, ada tomahan pula. Jadi bila ada tomahan pula tu, ada orang buat laporan pula. Jadi siapa yang al-mudda'i al-bayyinatu al-mudda'i. Itu memang kaedah kita dalam syarak. Orang yang mendakwa mesti datangkan saksi. Kalau dia kata fasik, kau punya menikah ni tak sah macam ni, al-bayyinatu al-mudda'i. Mudda'i mesti datangkan saksi. Apa bukti kau bahawasanya dia fasik? Macam ni. Bahkan kata dia, Tok Imam tak kenal ke orang ni? Satu Malaysia, satu dunia tahu. Pokok tegar contoh kan. Macam mana boleh terima dia jadi wali? Macam mana boleh terima dia jadi saksi? Biar benda Tok Imam ni, maka rasuah ke apa? Contohlah kan. Dia kelain macam tu. Jadi bila dia al-bayyinah tu al-mudda'i, kalau tak ada bayyinah pun dia menggunakan faktor syuhrah ataupun masyhur ataupun dengan istilah khabar mutawatir. Itu adalah kaedah dalil dalam pendakwaan tu. Jadi menang kes dia. Betul macam mana? Nikah tak sah, kena akad nikah lain. Jadi dari si atas kaedah tu memang kaedahnya apabila sampai tahap istilah mengatakan sah tak sah tu sampai tahap pendakwaan. Jadi dia mesti pensabitan dengan mahkamah. Jadi prosedur mahkamah. Bila prosedur mahkamah melibatkan mahkamah, maka mesti ikut kaedah mahkamah. Kalau katalah kes tu dia tak sampai pada pendakwaan melibatkan mahkamah, katalah macam tu kan, lagi pun nak bawa mahkamah kan, istilahnya jadi isu besar, bising dan melibatkan orang awam semua tahu pecah rahsia. Jadi kaedah dia macam ni. Jadi selesaikan dia saja mengikut supaya dengan kaedah syaraknya betul. Apa saya dah buat contoh pasal benda-benda ni. Kalau zaman saya duduk ngaji arwah Pak Teh pernah berlaku benda-benda tu, pasal orang main lapor apa-apa masalah dengan kat dia. Memang kaedah tu kalau ikut pejabat agama kena selesai macam ni. Tapi dengan kaedah dia ada kata macam ni lah, pejabat agama memang masalah begini kena buat surat gini tak sudah. Kerana dia panggil apa pasangan yang ada masalah tu gini diselesaikan. Nak sebut tentu lah. Saya bagi contoh ni, misalnya katalah misalnya ada suami isteri kahwin dah, dapat anak dah. Kemudian dia orang ni kadang tak belajar dengan sempurna. Katalah dalam masa perkahwinan tu kadang sampai berlaku tahap ada suami mendapatkan lapah cerai. Dia pernah lapahkan tu, memang istilahnya dia tolak yang soreh kan. Bila dia tak pernah belajar sebelum tu, tapi bini dia tak pakai tak macam mana biasa. Lepas tu bila dia mengaji, belajar, bila dia ni dah tercukai lah dengan bini aku, tak ada istilah rujuk. Dia faham lah memang jadi masalah maksudnya perkahwinan dia. Saya beri contoh itulah kan. Jadi kalau ikut dengan isteri dia tu dah tak ada apa-apa lah. Dah tak ada apa-apa lah. Maksudnya pakai dah tercegai, dah habis edah pula tu, tak rujuk balik lah apa-apa lagi. Dari sisi hukum tak ada istilah rujuk. Betul? Buat macam mana? Kalau lapor pejabat agama memang masalah lah tu. Yang ni tak lapor pejabat agama lah, surat macam tu lah. Saya sebut macam tu, padahal lah cukup pasal tu. Betul buat macam mana? Dia pernah rujuk oleh Tok Guru. Tu cerita kalau ikut yang ni kena angkat nikah lain ni. Betul siapa? Panggil bapak budak rumah ni. Bapak budak rumah ni tengok cukup ni, panggil saksi 2 orang. Untuk buat apa? Kan dengan lain. Tak payah pakai pejabat agama, tapi mu kena ingat mudah talak satu lah. Pejabat agama memang tak ada catatan tu, tapi mu ingat mu ada 2 lagi talak. Bagi selesai tu lah. Depan dia lah kat dia. Mana wakil kat dia. Siap, selesai. Tapi mu kena ingat ni. Maksudnya bagi syarat tu lagi betul. Syarat tu lagi betul. Pasal bila nak menyebabkan pejabat agama, dia jadi macam-macam isu, jadi masalah lah gini. Kadang pejabat agama pun tak apa nak layan juga. Itu pun nak timbul fail bila pula nak panggil akad nikah lain, tak bila-bila kawan tu anak bini tu pakai hari lah. Kan jadi masalah. Nak sebut macam tu lah dari sisi pelaksanaan. Kalau kita pasal dari sisi hukum perundangan kerajaan, dia ada undang-undang kerajaan tu.
Yang kita nak pergi betul tu hukum syarak. Jadi syarak tu mesti pergi betul. Sikit saya buat misal dia. Contoh, misalnya nak menikah. Contoh, kalau menikah satu ni, cara menikah satu lah kan, dengan kursus apa-apa. Nak menikah dua, senang. Prosedur susah sikit kan ni. Bayar dia. Gaji berapa? Nak menikah dua. Pendapatan 4,000 ke atas lah. Ni lah nak pembuktian 4,000 pula, macam mana? Ketua lah apa majikan tak ada, menega lah ni lah sign cok sana sok sini macam ni. Susah katalah yang ni yang bakal isteri kedua dah ada dah. Pak mentua pun memang dah setuju lah, bakal pak mentua hak nombor 2 ni. Bini yang pertama tu satu hal lah. Tapi nak kata kalau dengan proses surat menyurat apa-apa ni susah lah. Bila nak boleh menikah, sikit ayat macam ni, perang dulu dulu betul macam mana nak bagi selesai. Bagi nikah cara syarat dulu. Bapak dia pun dah setuju, pengantin perempuan pun suka, panggil saksi ya, bagi cukup, akad nikah selesai. Dah menikah belum? Lepas tu rasu-rasu buat surat. Tapi dah menikah lah, tak apa. Pejabat agama memang bising lah juga kan. Tapi dapat tu kena panggil, kena denda apa, yang saya nikmat negeri dah. Itu satu hal lah. Tapi macam mana kalau cerita kat bini pertama, ni apa abang ni, bawa perempuan ni, inilah madu hang. Bila kahwin dah. Dia nak kata apa? Minta tak dapat. Saya tak boleh. Pejabat agama pun macam ni. Yus kampung nikah dah lagi. Yang ni macam mana? Nikah dah, nak bising pun macam mana? Sah dah dari segi hukum syarak, cuma tak buat surat lagi. Agak-agak payah apa, dia minta denda esok bayarlah 1,000, selesai. Saya bukan nak ajar cara buat benda underground tau, tapi saya tak setuju kata kaedah nak menyelesaikan dengan hukum syarak. Itu juga lah, kadang-kadang prosedur kerja ni kadang susah lah, macam ni. Sebelum jadi apa-apa pasal yang ni gede-gede ni orang ni, gede-gede ni dengan kerusuh lah, ni lah gede-gede lah macam ni. Memang kalau biar lagi, saya silap terajak ayah tu, telanjur je buat macam ni, bagi nikah siap-siap. Tu pandai-pandai lah kau buat surat lepas tu, sekurang-kurangnya dah melepaskan kalau apa berlaku sesuatu tak atas nama dosa dan apa dari segi hukum syarak. Hukum kerajaan satu hal, tapi dah lepas tu nak kata apa, bagi betul dengan syarak. Pasal kerajaan punya pengurusan dia lebih kepada pemfailan kan, untuk dokumentasi. Kerana hukum syarak tu pun sendiri tak diperhati. Jadi perhatikan pada yang hukum syarak tu lebih utama. Dia turut. Yang tu pun kalau ikut dia masalah wali lah, kena faham masalah wali. So wali ni selagi wali ada, wali lah, wali pula memang cukup syarat untuk dia jadi wali, maka wali lah yang akan menjadi perwalian bagi wanita ni kan. Jadi tambah wali tak setuju apa-apa, memang kaedah dia, kaedah asalnya bila perempuan yang nak dinikahkan tu walinya berada dalam jarak 2 marhalah ataupun lebih, maka dia akan berubah pada wali hakim. Dia tak wali abad, tak, dia akan berubah pada wali hakim. Jadi kaedah nak bagi kahwin juga sedangkan wali tak setuju ni macam mana? Pergi lari tempat 2 marhalah. Cuma dalam Malaysia tak boleh buat juga. Pasal apa? Semua tuan naib tak akan nikah dengan kita. Pasal apa? Semua tak berani. Pasal apa? Dia mesti ikut prosedur je. Kalau buat macam tu dia tak akan keluar surat nikahnya. Kalau buat pun salah silap kena tarik balik. Tak boleh lah. Untuk tempat yang dimenangkan macam mana? Kalau kata peroleh lah ni, contoh lah kan, sebut bila peroleh negeri punah ranah tu, dia orang boleh bagi lah, tak boleh. Cuma pastikan jangan Wahabi tok gila sampai rosak akidah tu. Agak ayat payah macam mana? Disiam tu. Dan jarak dia pastikan 2 marhalah. Jadi bila 2 marhalah memang wali dia nanti bukan wali nasab, wali dia ialah wali hakim. Dan pastikan kat sana tu bukan panggil tok imam bodoh-bodoh tu. Pastikan memang juru nikah yang mendapat tauliah daripada pemerintah Siam tu dia akan serah pada orang majlis agama dia. Memang sah lantikan majlis agama dia sebagai juru nikah. Ini nikah sah dari segi syarak, cuma masuk tak sah mengikut kerajaan Malaysia.
Jadi pandai-pandai lah lepas tu. Tapi sekurang-kurangnya akad nikah tu dah sah dari segi syarak. Yang tu yang kalau ikut kaedah kita dalam belajar syarak ni, yang tu yang nak dijaga. Undang-undang dunia ni macam mana, hukum dokumentasi apalah, langgar sepadan lah, keluar negara nikah tanpa izin lah, apa-apa macam-macam lah tu. Yang ni macam mana? Yang ni selesai yang kemudian apa. Tapi hukum syarak tu dia selesai dulu. Maksudnya enakmen kawalan negeri negara ni kadang-kadang pening tak? Maksudnya pening, memang pening gilanya. Saya buat misal pelajar kadang pergi Mesir, contoh budak perempuan nak menikah kat sana, kalau nak kira prosedur surat betul-betul susah tu. Dia susah. Surat ni minta izin ni wali kan, nak panggil wali lah pergi sana. Malaysia punya prosedur ni entah gila babi ke mana tu. Boleh bahasa gitu. Gini susah. Pergi sana dapat kan apa, wali pun tak ada sini, adik-beradik dia pun tak ada. Yang perempuan tu memang dia ada seorang je kat sana. Pastikan siapa yang nak pergi menikah itu adalah memang nantikan tauliah sultan ada, dah akad nikah selesai, balik ini baru buat surat bagi tahu ni. Kalau kata kena denda pun 1,000 bayar, 1,000 selesai. Habis siap, mudah. Itu ini betulkan dengan hukum syarak. Betulkan dengan hukum syarak. Jadi yang kemudian tu baru tatbikkan dia dengan hukum pemerintah yang ada supaya tak jadi masalah ya. Pasal yang tu pun kalau tak selesai dia masalah belakang ni. Lagi ni nak sebab soal anak mana sujud nikah, soal nikah tak ada. Ni luar nikah ke apa pula, jadi susah lah tu. Esok dah anak tak sah taraf lah apalah. Kalau sah taraf cuma tak ada surat nikah pasal pejabat agama tak ada bagi keluar surat macam ni. Jadi masalah satu pula. Jadi masalah lain. Jadi dokumentasi pun dia nak menyelesaikan hukum zahir dunia, masa pemerintah punya hukumnya tu. Betul tak? Anak yang mati syubhat ni tu yang sebagai wali boleh nikah. Wati syubhat betul? Ya, anak-anak dia pun boleh dia jadi wali. Boleh, pasal wati syubhat ni anak yang hasil daripada wati syubhat mengikut kaedah fiqh itu dia sah untuk nasab dan wali dan pesaka. Semua sabit. Anak daripada wati syubhat sabit semua. Wali, bab keturunan, bab pesaka, semua sabit. Wati syubhat. Ada lagi? Anak yang dalam kandungan punya 5 bulan. Dia jadi wali. Boleh jadi wali tak? Dia ada 2 bab situ kena faham. Bab wali satu dan bab menisbah. Kaedahnya apa-apa kandungan daripada nikah dengan nak lahir anak, jika ada tempoh 6 bulan ke atas, sah untuk bapa ikrar ini anak dia, walaupun buat kerja luar, sikit bahasa kita lah kan, tapi dia nak ikrar sah. Kerana kaedah kita sekurang-kurang kandungan sempurna ialah 6 bulan 2 lahzah. Jadi bila dia ikrar, kalau kita belajar bab ikrar, sah kandungan yang lahir 6 bulan 2 lahzah selepas daripada waktu perkahwinan. 6 bulan 2 lahzah tu pun kira waktu akad nikah, bukan kira waktu dia pakai, waktu kira akad nikah. 6 bulan 2 lahzah kalau ada masa tu sah untuk dia mendakwa itu adalah anak dia. Okey, siap tu. Itu sah bintinya. Kemudian bila dia sah, setelah anak tu anak perempuan, sah tak dia jadi wali? Sah tak sah ni kalau atas ikrar dia sah, tapi dia tahu sebenarnya anak tu anak luar ke anak dalam. Jadi kalau memang bukan anak yang sah, yang mengikut kaedah syarak, walaupun ikrar boleh, tapi dia tahu yang ni dulu bukan dengan proses yang betul, yang tak sah dia untuk jadi wali, dia tak jadi wali. Tapi dia nak jadi wali juga berdasarkan apa yang dokumentasi yang ada sah dalam hukum. Tapi belakang nanti akhirat jawab lah, macam mana hang boleh jadi wali pada orang perempuan yang bukan perempuan berwalian hang? Hang tahu yang ni bukan anak perempuan yang sah mengikut kaedah syarak. Dari segi dakwah juga, yang tu pun kalau ikut akhirat esok pun ada bicara. Akhirat memang ada bicara punya, tapi atas kita bicara hukum dunia, bila dia dah mendakwa dan ikrar yang tu sebagai anak dia, kalau dia nak jadi wali juga sah untuk dia jadi wali. Kita pun tak takkan tanya banyak lah, dokumentasi semua cukup. Tapi dia atas sendiri, yang bila dia faham yang ni bukan anak perempuan dia, yang sah mengikut syarak, walaupun binti kat dia.
Dari segi hukum dia tak boleh jadi wali, memang Tok Naik lah akan jadi wali. Cuma dia tak cerita rekod lama macam apa. Beritahu ya Tok Naik bagi nikah anak perempuan ni. Nak buat anak perempuan saya apa pun lah, pasal bin binti kat dia kan. Nikah. Jadi Tok Naik faham wakil, padahal bukan wakil, memang Tok Naik lah salah wali dia. Boleh nak sebut. Jadi itu kaedah untuk wirasah pula bab pusaka pula. Kaedah pusaka ni dia asalnya macam mana kalau atas dokumentasi, kalau dia nak tuntut hak dia. Satu bab macam ni nak selesai dia, setiap orang mesti tahu hukum. Setiap orang. Satu kalau katalah dia dah terlajak, memang ada malu, tapi bila dibubuh nama dia, kan dia melibatkan macam-macam di belakang tu. Untuk tak nak ada kesalahan di belakang macam mana, dah memang bukanlah, tak bubuh nama dia pun tak apa. Yang salah pun salah lah, dah mengaku salah, taubat lah. Kalau katalah nak bubuh nama dia pun hak dia, kalau ada 6 bulan 2 nazah tu, untuk sah tarafkan sebagai bapa atas ikrar. Tapi yang belakang dia kena maklum lah, satu. Kalau tak maklum pun saja nisbah tindakan tu, dia akan bertindak apa yang sepatutnya. Nisbah wali, kalau bab pusaka pun kata yang ni sebenarnya kau tak layak pusaka, macam ni. Tapi lah nak sebut tu lah pula, memang dia ada iman, kena sebut. Satu benda tu, kalau ada iman kawalan iman awal lagi, iman tak ada masalah. Kalau ada masalah, jangan tak tahu, kita sendiri akan jadi susah masalah tu sebelum mati lagi. Berkait dengan Tuhan itu, masalah sayang. Masalahnya lah. Cuma bila dah kahwin dengan mak dia, kalau atas cerita jadi mak tiri, jadi anak tiri. Okay. Boleh. Saya kampung jadi kita kumpul, kita rasa kita syuat juga lah. Rupanya adik dia, Wana. Boleh ke kita ni wati syuat juga? Ya, wati syuat juga. Boleh kita jadi wali kalau anak perempuan yang maksudnya memang berlaku wati tu dalam keadaan tak sangka, memang tak atas nama zina. Wati syubhat juga. Boleh jadi wali besar. Ya. Pasal wati syubhat, anak yang sabit adalah sah taraf. Sah taraf, sah pusaka. Pasal anak wati syubhat tak dikira anak zina. Dia bukan anak luar. Dari segi hukum tu ayat dia dikira ayat sah taraf. Sah taraf. Satu saksi yang fasik saja boleh membatalkan, ya, kalau ikut pasal syarat dia 2, bila ada 1 dia tak pakai, tak cukup lah. Satu, kalau ikut saksi ni jelas kurang-kurang 2. Kalau katalah ramai dalam majlis tu, maksudnya ramai lagi orang adil, tapi yang bertulis tu 2, salah satunya fasik, katalah situ, ataupun dua-dua fasik. Yang dalam surat memang fasik dua-dua, tapi yang hadir ada yang adil, gagah. Maksudnya fasik tu yang saksi ta'ayun, kan? Yang ta'ayun, yang tentu, yang tulis dalam surat, yang dapat RM20 tu. Saksi itu fasik. Saksi yang lain adil, yang datang pula semua guru-guru Azhariah, kan? Adil-adil semua, contoh kan? Semua adil-adilnya. Macam mana? Tok Naik fasik, saksi fasik. Tok Naik saya sebut tadi, kita cerita masalah saksi. Saksi fasik macam mana? Maksudnya dah tercover lah dengan yang tak masuk dalam suratnya tapi adil, jadi boleh menyelamatkan keadaan. Tapi kalau memang 2 orang tu saja, kalau ada cedera satu, istilahnya wajib akad nikah ni. Wati syubhat, dia akan jadi wajib wati syubhat tak? Ya. Sebab lain macam mana? Istilah saksi ni maksudnya dia mesti datang hadir dan dia lihat akad nikah tu, dia nampak ijab dan kabul tu saksi. Maksudnya dia dengar orang ni sebut, dengar orang ni ijab, dengar orang ni kabul, saksi lah tu. Tu bawa saksi, tu syahid. Maksudnya dia melaksana, dia nampak, who see with their own eyes. Punya putih tu kot faham? They see with their own eyes and hear it
with their own ears what happened in the wedding days, kan? Di ijab dan qabul, di hear apa ijab, di hear qabul, dan mengikut ilmu yang ada pada dia, sah nikah tu. Dia dengar, dia lihat dan dengar, siap saksi. Itulah saksi. Jadi kalau duduk majlis, duduk wudu, duduk WhatsApp macam tu, sikit-sikit ambil gambar, dah siap. Itu tak saksi lah, itu hadir. Itu hadir, bukan syahid. Baik. Ada pengukuhan daripada Ustaz Awal lagi baik, mikrofon satu masjid dengar kan. Saya hadir majlis tu, beribu orang hadir, budak pondok kata dia, semua datang dengar. Okey. Kalau disaksikan, saksi tak ada, tapi saksikan oleh kamera. Kamera tak jadi saksi. Kalau gitu senang lah, akad nikah kamera banyak-banyak, ni saksi belakang. Kamera tak saksi. Apa saksi tadi, umumnya dua orang saksi, adakah perlu sebagai saksi wali ini betul atau pasti ke ataupun macam mana? Istilah tazkiyah wali. Pendetailan kan. Maksudnya kalau dia tak kenal, kena ada saksi pula untuk mensaksikan adilnya wali. Ataupun adilnya saksi. Seingat yang ada, kalau bab wali dia tak perlu pada pensaksian adilnya wali. Tapi kalau saksi, betul lah saksi, betul lah Tok Naib tak kenal saksi ni, tak kenal saksi ni. Jadi untuk dia nak pastikan saksi ni ialah adil, dia boleh minta untuk 2 orang bagi setiap saksi yang dia tak percaya tu lah. Jadi untuk yang orang saksi yang tak hadir, yang dia tak kenal tu, dia boleh minta 2 orang untuk mensaksikan maksudnya saksi ni ialah adil. Dari segi hak boleh, maksudnya memang ada bidang kuasa, kalau sebut qadi jurunikah, untuk minta macam tu. Pasal dia kena pastikan saksi mesti adil. Itu tugas dia. Yang sebut begitu juga kalau ikut, kalau tu prosedur nikah, prosedur pendakwaan pun, kalau katalah ada kes-kes pendakwaan, bayinah dan sebagainya, bila yang ni saksi tu qadi tak kenal, umum orang Islam ni, dia asal orang Islam, zahir dia ihtimal atas adil. Macam mana pun bila adil tu adalah diragukan, dia boleh minta kesaksian dia 2 orang untuk mensaksikan keadilan dia. Dari segi hak, memang hak kalau sebut dalam mahkamah hakim, kalau dalam bab konteks menikah ni, siapa juru nikah tu ada hak kepada dia untuk ada 2 saksi mensaksikan saksi ni adalah adil. Satu, selalunya kalau yang akad nikah tu yang dia tempat dia mesti tempat perempuan, dan biasanya dia tempat perempuan, tempat duduk situ, orang jadi saksi pun orang tempatan situ. Cuma tambahan saksi ikut daripada belah lelaki. Tiang kalau belah perempuan pasal apa? Pasal supaya Tok Naib tak jadi masalah untuk dia mengenal siapa yang menjadi saksi, untuk memastikan keadilan 2 saksi yang memang rasmi tu. Dari sisi macam mana pun, kalau dari sisi hukum, kalau kata tak ambil daripada belah perempuan yang dikenali oleh Tok Naib, kalau kata tak kenal, dia kena ada 2 orang saksi yang kenal untuk meyakinkan kepada Tok Naib bahawasanya saksi itu adalah adil. Itu hak dia untuk dia nak minta. Kalau wali macam mana pun, atau sebut macam yang tu dari sisi kebolehan hak minta. Wali ni saya tak pernah perhati tak dalam kitab ada sebut wali pun perlu pada tasbih untuk menunjukkan bahawasanya wali ni wali adil. Maksudnya kalau tak ada tu, dari sisi hukum sah untuk dinikahkan dengan wali ini bila dia kata memang sah wali dengan nasab. Allah sah wali dengan nasab, kita berpegang di atas zahir orang Islam adalah adil. Kalau tak ada apa-apa tomahan tak pernah dengar, apa-apa kata-kata dan semacamnya, ataupun Tok Naib ni, pendaftar ni tidak ada apa wasangka pada wali tersebut betul tak betul, jadi dia pakai hukum asal orang Islam adalah adil. Sama ada bab wali, kalau ikut saksi pun macam tu, katalah memang dia tak kenal, tapi dia tengok ni pada dia macam ni selalu adil lah, dia boleh pakai di atas asal hukum orang Islam adalah adil. Pasal kalau ikut adil itu mastur, tak tahu keadaannya, dia majhulul hal. Kalau memang boleh datang syak, tengok bersubang, tengok bertocang, macam mana? Kalau ada yang zahir dah fasik, macam mana tolak awal lagi?
Yang ni saksi Warah. Jadi asal sebut tang kata ada kuasa dia boleh minta 2 orang untuk mensaksikan, itu adalah adil. Itu yang ada. Memang ada hak dalam mahkamah. Video conference, video lita. Kaedah kita atas istilah syarak tak dikatakan syahid, melainkan yang hadir. Orang yang kamera ada sini, dia syahid kat sana, yang tu tak panggil hadir, dia panggil ghaib. Kalau bercakap pun kau yang tu akan jadi mereka. Tu ganti nama ketiga, bukan ganti nama kedua. Seingat dalam bab dobit, syahid mesti fil majlis. Yang laisa fil majlis, yang laisu fil majlis, walaupun dia tengok dengan kamera lita apa sebagainya, bagi itu ghaib. Ghaib tak syahid, pasal tak hadir pun. Mubasyarah. Mubasyarah tu maksudnya fil majlis, maksudnya hadir, dia bukan ghaib. Mubasyarah di televisi maknanya live. Cakap okey ni untuk Lita lah apa semuanya tu buat live. Dari segi istilah tak dipanggil syahid, itu tak syahid, dia ghaib. Martabat dia ghaib. Martabat dia ghaib. Atas nama lughawi syahid, tapi atas kaedah syar'i tak dipanggil syahid, dia ghaib. Pasal untuk syahid mesti hadir fil majlis. Jadi kalau ada tu kan TV lita apa kan, apa seumpama tu lah, gambar kamera lah ni boleh masuk internet, apa boleh tengok live apa tu, satu dunia tengok. boleh bercakap lagi dalam Dari segi hukum dia tak dapat martabat syahid, dia adalah, mereka adalah ghaib. Pasal walaupun tengok live macam tu boleh manipulasi tak? Ada kebolehan. Jadi tak dipanggil syahid. Benda-benda yang tu dia qarinah saja, dia tak dipanggil syahid, dia qarinah. Kalau ikut yakin tak, saya ada baca dalam ibaratnya fatwa ijakim ni. Boleh atau boleh di situ? Oh, dia kata boleh. Boleh video Ijak sidang tadika. sidang video tu boleh, cuma di atas martabat tu adakah dapat martabat syahid ataupun tidak tu. Seingat kalau atas dobit-dobit fikah tak boleh, tak dapat. Dia tak dapat. Begini sebut. Kalau ijakim ni kena tengok tak, satu kita kena mengaji kitab tak, orang senang. Pasal fatwa-fatwa ada pening tak, saya tengok dalam tu. Antara yang pening nak tengok ni, kawan-kawan nak tunjuk, saya pun tak rajin boleh tengok ijakim apa benda tu. Belangkas boleh makan, berlangkas dalam ijakimnya boleh makan. Tenggiling tak tahu tak dalam tu, tak perhati tak. Pasal memang ada ustaz-ustaz Perak ni pun ada juga orang jawatan majlis Jabatan Mufti juga yang kata belangkas boleh makan. Belangkas lah, dia kata tenggiling boleh makan. Alasan dia apa? Tenggiling tak makan benda kotor. Buah asli Ustaz. Buah asli lah. Macam asli lah, macam tupai makan makan buah. Dia bukan masalah apa dia makan, masalahnya apa alat yang dia guna untuk cari makan. Jadi dia menggunakan kekuatan gigi. Kalau tupai, satu tupai tak boleh makan. Kalau kita sebut tenggiling, dia ada kekuatan kuku, dia boleh korek lubang. Jadi satu sebab tak boleh makan, pasal dia ada kekuatan kuku. Macam mana rimau, macam mana kucing, jadi yang tu tak boleh makan. Ke sana sikit, saya nak sebut ijakim tu, dia yang belangkas tu dia kata boleh makan. Alasan dia kena belangkas, dia tak duduk dua alam, dan dia hanya ke darat untuk aktiviti bertelur saja. Dia sebut tu alasan menyebabkan tak boleh makan, tapi itulah alasan dia kata boleh makan belangkas. Kalau dia kata belangkas boleh makan, maka tentulah boleh makan penyu. Maksud apa? Penyu bukan binatang dua alam, penyu adalah binatang laut, dan dia tak akan naik ke darat melainkan bertelur saja. Tu pun yang naik jantan saja. Silap sebut pula lah. Yang naik betina saja, jantan tak naik. Jantan tak naik. Berbanding dengan belangkas. Belangkas, nama pun belangkas. Faham? Apa? Couple. Dia naik couple. Betina dan jantan naik sekali. Kalau dua-dua couple, kalau yang betina naik pun dah tak boleh makan, itulah penyu. Apatah lagi yang couple naik, macam boleh makan tak? Ini babil aula tu.
Macam mana dia boleh faham boleh makan? Itu saya pelik tu. Jakim tu. Kalau saya kata gini, Jakim pun bodoh syariat, tak pernah mengaji kot, elak-elak fik ni. Dia tak pernah faham, dia tak pernah faham penyu tu benda. Sampai umum penyu ni orang faham apa? Penyu adalah binatang dua alam. Betul? Betul tak? Penyu binatang dua alam. Telur yang boleh makan. Saya tanya penyu. Kalau penyu betina yang ke darat. yang datang boleh makan pasal alam. Yang tu yang kalau kaedah berfikir dia macam tu lah kan. Pasal penyu betina tu tak, pasal penyu betina tu ke darat lah, maka menyebabkan penyu tak boleh makan. Pasal bila penyu betina ke darat, istilahnya penyu ke darat dengan ikhtiar. Bila penyu ke darat dengan ikhtiar, itulah menyebabkan penyu tak boleh makan. Termasuk penyu jantan yang tak pernah ke darat dengan ikhtiar. Itu kaedah fiqh. Istilah ini talazum babul iktifa. Sebut hak betina, yang jantan tak sebut tak apa dah. Kalau dia tak naik pun tak apa dah, hukum sama macam mana hak betina. Boleh. Ataupun dia panggil babul taglib. Dah sebut betina, jantan tak boleh sekali. Tak boleh juga boleh makan. Penyu jantan tak boleh makan. Ya. Kalau nak tengok kitab Jawi yang guna bahasa macam tu, pasal saya mengaji ni, kadang saya guna bahasa ni, bahasa Tok Guru sebut. Kalau bahasa dalam kitab dia sebut binatang yang la ya'ishu fil bar kan, dia tak boleh la ya'ishu. Maksud la ya'ishu tu apa? Dia silap kalau dalam hasiah-hasiah kitab sebut tu. Kalau tengok kitab Jawi yang agak bahasa dia menunjukkan kedarangan kita ni, tengok Sulam tadi. Dalam bab binatang, selepas disebut bab haji, bab korban, akikah, disebut bab sembelihan, bab sebelum bab, selepas bab sembelihan katanya, disebut binatang apa boleh makan, binatang laut apa kaedah dia. Disebut tu antaranya tidak ke darat dengan ikhtiar. Tak ke darat dengan ikhtiar. Dobit di situ. Sulam mubtadi. Sulam mubtadi. Yang tu nisbah Jawi yang saya ingat lah, pasal yang tu duk pakai minyak banyak, kita duk ngajar budak-budak apa. Kalau kita Jawi lain tak perasan, ibarat bahasa dia tu. Pasal kadang-kadang kalau tak bahasa tu pun kena faham dobit kitab. Kalau bahasa kitab memang bahasa kitab, tapi kena faham permasalahan ni yang menyebabkan tak boleh tu apa dia. Pasal ada orang hurai hidup di darat, hidup di air kan. Yang tu yang selalu orang sebut dua alam. Saya duk ngaji yang Tok Guru guna dengan bahasa tak ke darat dengan ikhtiar tu bahasa dia pakai. Kerana Allah SWT, pasal penyu ni dia dah sebut, kata bagi faham elok kenapa penyu tak boleh makan. Penyu binatang dua alam. Kalau ada orang kata dua alam, memang salah awal lagi. Penyu bukan binatang dua alam, memang binatang laut, dan tak pernah ke darat sama sekali, melainkan untuk aktiviti bertelur. Itu pun betina saja. Yang tu yang menyebabkan penyu tak boleh makan. Kalau ada orang kata penyu ni pasal dia boleh hidup lama di darat, tak, bukan masalah lama di darat, bukan masalah dia lama di darat, tapi bahasa dia ke darat dengan ikhtiar. Kalau saya sepanjang saya dah mengaji, dobit tu cukup besar untuk ambil faham dalam masalah binatang air, untuk kita lihat mana yang boleh makan, mana tak boleh makan. Cukup senang. Kalau kata dia boleh hidup ke darat apa-apa, kalau nak kira itu ikan haruan tak boleh makan. Kalau kata hidup di darat lah kan, ikan haruan pun nanti 3 hari duduk kat luar, bukan kena air pun boleh hidup lagi. Ikan buyu hidup lagi, ikan keli, belut, walaupun tak duduk dalam air hidup lagi, betul tak? Boleh makan tak? Semua boleh makan. Semua boleh makan. Ini tak boleh makan dia apa? Ke darat dengan ikhtiar tu. Ke darat dengan ikhtiar. Tu yang kena tengok istilah ke darat dengan ikhtiar tu. Kalau bubuh dalam bekas, siput sedut tu lepas parah air tu dia boleh panjat. Lepas parah air tu panggil darat kan. Dia panjat, bahkan kalau tak tutup habis semua. Ke darat dengan ikhtiar.
Cuma atas nak ambil faham ke darat dengan ikhtiar tu, itu dalam bekas. Katalah tempat tinggal asal dia, adakah dia akan selepas paras air tu dia akan ke darat dengan ikhtiar? Bila kita buat dalam bekas, pasal boleh jadi dia bukan nak ke darat dengan ikhtiar tau, dia nak escape daripada bekas. Escape tau, faham? Nak melarikan diri daripada bekas. Satulah dia lompat, dia keluar, dia panjat. Cuma dia tak boleh lompat, dia panjat. Macam mana sebut je ni, ikan haruan duduk dalam bekas, buka, lompat, boleh makan ikan haruan. Kenapa? Masa dia dalam kolam, dia takkan lompat pergi ke darat. Duduk dalam bekas, dia lompat tak? Siapa lompat? Dia nak escape. Dia nak keluar. Okey, siput sedut tu kalau duduk dalam bekas, memang dia keluar. Yang tu selesai lah. Macam mana haruan duduk dalam bekas, dia nak keluar. Boleh, faham saya apa? Tapi masa kat dalam sungai, ikan haruan takkan lompat ke darat, betul tak? Ikan keli pun takkan lompat ke darat, betul? Siput sedut ni, masa dia dalam tempat dia, dalam sungai, dia tak akan ke darat. Dia kalau mana pada air, dekat tu dia takkan lampau daripada air. Kalau ada pun dia duduk situ, punya air surut, dia tinggal situ, dia tak boleh jalan dah. Dia tak boleh jalan dah. Lepas tu air pasang baru dia boleh jalan. Yang tu boleh makan. Jadi nak tengok siput sedut tu, tengok dia punya habitat, macam mana cara dia bergerak, apa hidup dia. Kalau macam saya sebut ni, macam mana ikan haruan yang keadaan, maksudnya dalam bekas, dia keluar pasal dia nak larikan diri, maka boleh makan. Kalau dalam masa di tempat asal dia pun, dia akan ke darat dengan ikhtiar, itu tak boleh makan. Sibuk babi memang lah. Dah nama pun babi. Satu kalau orang kata, kalau itu boleh makan ke tak boleh makan? Nak cerdas cermat macam mana? Tak usah makan. Kalau dah makan lama dah, macam mana? Tengok-tengok tak boleh makan. Kalau tak boleh makan, nak kata apa? Dulu dah aku bodoh, macam mana? Taubat je lah. Macam mana pun, dari segi kaedah, saya sebut sifat. Jadi saya sebut sifat yang kalau saya kata gini, memang dekat air pun dia ke darat dengan ikhtiar. Jadi memang tak boleh makan. Yang ketam ada, kalau kita ketam yang tak boleh makan, dobit dia yang sama, ketam tak boleh makan. Ke darat dengan ikhtiar dengan tak ke darat dengan ikhtiar. Lepas tu ketam batu tu dipanggil ke darat dengan ikhtiar. Ketam batu, ketam sepit besar sebelah yang duduk kat lumpur apa tu, istilahnya ke darat dengan ikhtiar. Memang kalau air tak ada pun dia boleh kering jalan ke darat. Memang dia bertelur pun memang bertelur ke darat, kat lumpur. Yang ketam tu memang tak boleh makan. Jadi kalau ketam yang ada disebut pun, yang ni pun dulu saya tak faham kaedah. Bukan tak faham kaedah, tak kenal binatang. Pasal dobit tu macam tu, kita bila tak tahu dobit, mana yang kita tengok rupa agak serupa tu, kita hukum serupa lah. Antara yang terkini jumpa pasal ada orang yang tukang cari ketam. Ketam saya nak sebut ni, ketam batu tu memang tak boleh makan. Ketam nipah. Ketam nipah. Ketam nipah tahu? Apa beza ketam batu ketam nipah? Warna ke? Tengok lebih kurang. Dia ada kaki dayung. Kalau ketam batu dia tak ada kaki yang leper. Kaki leper tu tak. Kalau ketam nipah dia ada kaki leper. Dan ketam nipah dia memang ketam air. Memang kat darat dia kena ikat apa tangan dia macam tu kan. Dia memang macam penyu lah, bawa ke darat dia boleh bernapas lama apa. Tapi kalau ikut cerita pencari ketam nipah memang tak ke darat. Cuma bagi pandai kenal ketam nipah dan ketam batu. Tak kenal tak usah beli. Pasal dia syubhat. Faman waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram. Enggak ada Rasulullah sebut itu. Karra'i yar'a haula al-hima. Dan sebut belakang hadis tu, wa inna himallahi maharimuhu. Kawasan larangan Allah Ta'ala adalah tempat haram dia. Jadi kalau kita saja buat tempat yang keberkalian boleh jadi haram tu, saja cik pasal satu. Kalau saya ngaji pun tutup guru dulu, memang kadang-kadang dia kata nipah ke apa ke, jadi mereka itu tak boleh makan. Kadang disebut itu macam mana pun kena tengok perangai. Bila perangai ni dapat ditafsirkan, baru kita boleh tengok dengan teliti tu. Asal saya nak sebut ialah, kalau dia sebut dulu pun, kalau tak makan dulu macam mana, dah selamat lah. Macam apa? Tak makan apa yang tak sepatutnya ni makan. Kalau dia tengok boleh makan, dia baru pergi makan.
Jangan macam ni. Dah makan banyak lah, tengok tak boleh makan. Tu sebab buta perut tu. Itu kan. Dan lembut tu, kalau kita usahakan ketan lembut tu, belah dia awak. Dosa lah, pasal dia antaranya kalau tengok cara belah dia menyiksa lah. Dia kena potong dia punya tangan-tangan dia apa dah, dia yang depan tu untuk tarik makanan. Bila dia potong baru dia bersalin kulit, pasal dia pun angkat kupat. Dosa kalau macam tu kita usahakan. Dosa tu nak tanya dosa tu, dosa makan ke dosa apa? Dosa kita buat kat binatang tu macam tu. Dia terpaksa buang baru dia berdapat jadi lembut tu. Jadi lembut tu. Maksudnya memang setiap ketam tu kena potong. Kaki dia tinggi dia yang depan tu untuk tarik makanan ni. Baru dia akan bersalin kulit. Satu hidup-hidup dia orang belum masuk dalam press lah. Dari segi kita potong kaki dia tu salah. Berdosa potong kaki. Kalau dia tak potong dia memang ayah nyalin dia. Kalau atas tanya berdosa pasal potong kaki dia. Dari segi makan boleh makan. Tapi kalau atas tanya berdosa usaha tu, berdosa pasal potong kaki dia. Dia nak belah dia kena buat macam tu. Jadi kalau ikan mana ikan kalau kita potong dia punya sirip tu, jadi jangan ada udang potong. Itu potong dia tak kena berdosa dia. Jangan makan kita. Tapi nak makan. Bukan biar dalam kolam lah. Biar dalam air, dalam kolam bila lah. Supaya bila sedang makan nak buang. Dia kaedah potong ni, kalau bukan potong tu macam mana sengat ikan keli. Pasal sengat ikan keli potong dia tak jadi masalah, tak berdosa tu. Tapi kalau potong sirip dia melibatkan berdarah apa kan, katalah dia istilah luka pada badan dia, yang tu berdosa tu. Pasal masalah kita dah potong-potong, kita biar dia hidup. Sama ketam lembut tu kita potong supaya dia menyalin kulit kan. Pemotongan potong tu dosa. Pasal potong dalam keadaan hidup, lepas tu kita biarkan dia hidup. Kalau potong dalam keadaan hidup, lepas tu memang untuk makan. Pasal binatang tu pun memang tak syarat sembelih apa kan. Jadi kalau potong dalam hidup, kalau ikut tak ada masalah. Tapi bila potong hidup, lepas tu biarkan dia. Itu salah. Pasal istilahnya menyiksa dia. Satu ikan kalau kita tengah hidup tu, kita tak katok bagi mati apa pun, tak bagi mati pun, tengah hidup tu kita belah siang sisik boleh. Dari segi hukum tak salah. Tengah hidup tu kita kerjakan dia, boleh, tak ada masalah. Dari segi hukum tak ada dosa. Pasal apa? Pasal yang tu untuk tujuan makan. Dan memang tak syarat pun untuk matikan dia, tak syarat pun untuk mesti pergi sembelih dia apa seumpamanya. Pasal tak syarat sembelih. Tapi kita potong untuk biar dia dalam air, biar istilahnya kita melukakan dia, mencederakan dia dalam keadaan kita membiarkan dia hidup. Itu adalah salah. Jadi usahakan ketam lembut tu, kalau faham tu tak kena dari segi syarak pasal potong. Jadi kalau potong-potong dalam bab binatang ni, mana potong yang tak menyebabkan jadi seksa kat dia, itu tak apa. Kalau potong kaki tu apa masalah dia? Memang potong kaki tu potong pergerakan dia lah. Betul ya? Macam binatang lembu apa, lembu jantan dikasih. Kasih tu kasih je lah. Jadi kasih ada cara dia nak buat, dia tak berlaku pendarahan jadi seksa sakit dia apa, tak ada. Sakit masa potong je lah. Betul je lah. Kasih ada pendarahan ada. Tapi maksudnya memang mesti ada pendarahan pasal potong kan. Tapi takat tu je lah. Saya kasih tu boleh je. Yalah dia kasih lah ni model dia tak potong apa dah. Dia lah penyepit. Dia orang kasih tak apa break dulu yang apa tu dulu. Buang dia punya telur dah tu masukkan kritik lah. Yang mana ini saya lah ada cerita lah. Itu Tapi zaman model ni dia orang ada penyepit dia. Urat tu lah. Dari segi keedah, kalau urat tu kalau kata dia sepit sekalipun, dia tak ada pain receptor tu kot, ikutnya tu kot istilahnya. Maksudnya dia tak rasa sakit. Cuma dia punya alat pembenihan dia tu takkan berfungsi. Istilah kepit tu. Masuk pula untuk menghasilkan badan gemuk daging dan benda-benda tu dibenarkan syarak, dan pula tak ada penyiksaan binatang dalam bab yang tu. Dari segi hukum harus. Kalau yang ketan lembut tu,
mungkin nampak macam biasa, mungkin tidak biasa bagi dia. Mungkin walaupun dia dah potong dia, mungkin dia pergi kerangka ujung lah, dia potong pun. Jadi mungkin ada mungkin kita benda tu kalau damai pun dah sikit untuk sebab untuk tu. Yang tu saya tak tahu, tanya dia bang. Dobit tu kalau dengan kita potong tu, golibnya akan istilahnya menyeksa dia, pergerakan dan sebagainya. Dari sisi hukum adalah berdosa. Hatta nyamuk ni pun, kita pegang nyamuk ni, pop tangkap, dia tak hidup, pegang tu, pegang sayap dia, apa, cabut kaki, oh kau nak gigit aku kan, betul lepas dia, kaki tak ada, boleh, boleh, nyamuk ni harus haram, tak bisa binatang. Kita kalau ikut sembelih pun suruh fa'ahsinul qatlah kan, wa in zabahtum fa'ahsinul zabha, wa in qataltum fa'ahsinul qatlah. Elokkan cara bunuh, mengelokkan bunuh tu adalah satu bahagian, satu ihsan yang diperintahkan kepada kita. Jadi kalau ada istilah menzalimi situ, hukumnya tetap ada dosa. Cuma atas kata kaki ketam katalah tu, kalau kata memang potong tu sikit tak kena bahagian isi dia katalah macam tu, tapi kalau potong memang kudung kaki dia, memang kudung betul, memang pergi habis betul kaki dia tu. Tu istilahnya macam kepak kaki belalang. Juga macam pokok sama lah. Macam pokok kita pokok tidak nak pergi mati, kita buat kulit dia. Pokok tidak, macam pokok dia tak masuk haiwan. Pokok yang pokok kalau kita biarkan dia mati kering kontang tak berdosa. Tapi kalau yang kita siap dia tu, tak, pokok tu kata pokok kalau biarkan dia mati kering kontang tak berdosa, siap tak berdosa, potong dahan ni tak berdosa, tebang tak berdosa. Tapi tapi nak sebut tu potong-potong apa daun dia kita olah kerat-kerat macam ni, tumbuhan tak ada macam tu. Tapi kalau binatang tak boleh, binatang tak boleh. Satu kalau sebut tadi pokok musim kemarau kering tak siram air mati pokok. Tapi kalau kucing dalam kandang tak bagi air, kering kering, mati kering kucing, berdosa. Maksudnya dia haiwan. Memang dalam hadis apa kan, dakhalati imra'atun nara fi hiratin, seorang perempuan masuk neraka kerana seekor kucing. Jauh kita lari ni, wali apa ni, macam mana boleh masuk situ belangkai apa tadi, macam mana dia masuk itu? Jakim, jakim tu, saya ada jakim tadi tu. Saya boleh jakim tadi tu. Jakim minta apa ni? Tak, sebelum tu fatwa apa ni? Kamera tu, situ saya tadi. Betul, kamera boleh sah jadi syahid, jadi saksi apa, saksi tengok apa boleh lah. Tapi dari sisi martabat, katalah misalnya yang duduk dalam majlis itu semua fasik, betul kan, betul, yang di luar majlis yang tengok dengan live ni, yang ni ada yang orang adil, boleh tak dia jadi istilah syahid dalam masalah nikah tu? Kalau ikut tak boleh, seingat fiqh saya tak boleh. Sebab mesti syahid ni ialah yang hadir, dia bukan ghaib. Jadi bila dobit ghaib tak ada dalam majlis. Jadi kalau zaman sekarang ni dengan ada kamera ni, adakah dia hukum fil majlis? Tak ada orang kata dia fil majlis tau. Pasal irtibat dalam fiqh ni mesti dah dilihat. Satu, kita belajar dalam bab itu, dalam masalah akad nikah, masalah syahid kan, kita tengok hukum sembahyang berjemaah tu yang ada hukum imam, makmum jangan pergi, jangan syarat mesti boleh pergi ke imam, jangan berpusing balik ataupun berpatah belakang, ataupun berundur. Itu istilah dia, itu syarat-syarat makmum supaya boleh ikut imam. Dia mesti jangan istilah hail, jangan ada yang menghalang. Jadi kalau kata lani tak ada halangan dari sisi sudut pergerakan, tapi ada disebabkan boleh tengok video apa dan sebagainya, yang tu yang kena faham dobit fiqh tu. Mana yang dipanggil hail tak hail, kalau atas kita sebut syahid tadi, mana yang dipanggil hadir tak hadir untuk jadi syahid. Fiqh situ lah nak tengok tu. Pasal moden ni dia tak tahu, disiplin dia untuk ambil faham tu longgar sangat. Itu kalau saya kalau pendapat moden ni tak tahu, tak gemar langsung. Pasal cara dia sangat longgar, sangat longgar.
So itu tangguh dulu, lihat dulu Ustaz. Wa aulal wilayah. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana bi hidayatika kama nawwartal arda bi nur syamsika wa lana abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Warzuqna fahma nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa sallim tasliman ala jamil anbiya'i wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.